A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah akan dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita sedang menghabiskan untuk selesaikan surah Al-Mursalat. Dan insya-Allah lepas habis surah nanti kita akan masuk kepada surah juzuk yang ke-28. 28 Yang ini 29 kita habiskan insya-Allah. Dan dalam tajuk kita bincangkan pada minggu yang lalu, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dengan perbincangan untuk mengajak kita memerhati kepada Al-Quran, kepada tajuk berkenaan dengan akhirat, berkenaan dengan akhirat. Dan bahkan memang apa kita terangkan itu, kita kata surah ini dikatakan surah Makkiyah. Cuma ialah ada para ulama bercanggahan pendapat berkenaan dengan ayat tertentu dalam surah berkenaan. Ada yang kata ayat satu ayat bila dikatakan kepada mereka idza qila lahum ruk'u la yarka'un, bila dikata mereka suruh rukuk, mereka tak rukuk. Jadi ada yang menyatakan apa ini menunjukkan dia madaniyah, tapi ada yang kata tak, dia makkiyah. Wallahu alam. Tapi yang pentingnya isi kandungan dia memang bersifat dengan sifat makkiyah. Bahkan jumhur para ulama menyatakan dia surah makkiyah. Jadi bila surah ni lepas bincangkan berkenaan dengan tajuk tajuk yang awal itu tentang para malaikat atau angin, Allah Taala sumpah pada awal surah. Allah Ta'ala pindah lepas tu kepada tajuk berkenaan sumpah-sumpah itu hanyalah untuk menjelaskan berkenaan kiamat itu. Inna ma tu'adun lawaqi', benda janji untuk kamu itu pasti berlaku. Itu kiamat. Kiamat itu pasti berlaku, tidak boleh tidak, dia pasti terjadi. Jadi sumpah berkenaan yang kita tak faham apakah dia yang tak sumpahkan itu, kita terangkan bahawa tak tahu pun tak apa, tapi yang penting kena tahu bahawa hujung sumpah berkenaan adalah jawapan dia, janji Allah Ta'ala ke atas kita tu adalah benda pasti berlaku. Walaupun kita tak tahu apakah yang dimaksudkan, tapi yang Allah Ta'ala kendaki adalah kiamat itu pasti berlaku. Dan start dari situ Allah Ta'ala mula bawa kita memerhatikan untuk berkenaan dengan keadaan kiamat. Mula dengan keadaan kiamat, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah berkenaan Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala nyatakan fa idzan nujumu tumisat, bila bintang-bintang dipadamkan cahayanya. Wa idzas samaa'u furijat, bila mana langit di atas kepala kita ni dia akan dibelah. Wa idzal jibal nusifat, gunung ganang akan diratakan, dimusnahkan. Wa idzar rusulu uqitat, dan rasul-rasul dihadirkan. Mana kenapa dihadirkan? Di yaumil ujilat. Di yaumil ujilat, dengan pagi hari apakah mereka dihadirkan? Li yaumil fasl, bagi hari pembalasan. Wa ma adraka yaumil fasl, kamu tak tahu tak apakah yang boleh beritahu kamu tentang hari pembalasan berkenaan. Allah kata wailun yaumil lil mukadzibin. Kemudian bila kita ambil bahagian kedua itu, Allah Ta'ala beri suruh kita memerhatikan kepada asbab ataupun punca-punca yang menunjukkan bahawa dia memang kiamat pasti berlaku. Dengan Allah Ta'ala suruh kita berfikir berkenaan dengan golongan terdahulu. Kemudian lepas golongan terdahulu yang awal, ada orang lebih berikutnya yang dekat dengan kita, yang Allah Ta'ala musnahkan satu persatu. Mana itu Allah Ta'ala laksanakan kepada mereka. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala maha berkuasa dalam mengembalikan semula. Allah Ta'ala tersebut berkenaan kejadian manusia. Dia kata kamu jadikan kamu daripada air yang hina, kamu jadikan dia pada tempat tinggal yang sementara yang kukuh, kemudian sehingga keadaan tertentu, dan kami tetapkan makhluk berkenaan macam mana nak jadi. Pada amal qadirun, Allah Ta'ala kata kami sebab baik penetap ataupun beri penentuan. Kemudian Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan bumi. Kemudian bumi sebagai tempat himpunan bagi manusia hidup dan mati. Kemudian Allah Ta'ala kata nyatakan dijadikan pada bumi berkenaan ada sauh-sauh yang besar, yang tinggi, muncak, Dan kemudian Allah Ta'ala kata turunkan hujan yang tawar, airnya tawar untuk kegunaan manusia. Jadi lepas kita bincangkan itu, semuanya Allah Ta'ala sedang ceritakan ketika ini berkenaan dengan punca-punca atau perkara-perkara yang memastikan kepada kita untuk percaya bahawa bahawa kiamat itu pasti berlaku. Kiamat itu pasti berlaku, tidak boleh tidak, pasti berlaku. Dan hari ini kita sambung. Mana kat sini Allah Ta'ala kembali masuk semula beri kepada kita perbahasan berkenaan dengan
keadaan kiamat itu sendiri. Mana tadi kan dah lari pada tajuk berkenaan dengan macam mana kiamat tu akan berlaku, siapa yang akan laksanakan, Tuhan yang mana, Allah terangkan. Kemudian sekarang ni, Ustaz ayat ke-29, Allah Ta'ala mula ceritakan balik apa akan jadi pada hari kiamat itu nanti. Mana peristiwa kiamat tu apa akan berlaku pada hari berkenaan. Ini kita kata, bermula pada ayat ini, kita mula bincangkan. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bishararin kalqas ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idhil lil mukadzibin hadha yawmu la yantiqun wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun wailun yawma idhil lil mukadzibin hadha yawmul fasl jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma idhil lil mukadzibin. Mana di sini mula balik Allah Ta'ala berfirman, yaqul, berkata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala mukhbiran anil kuffarul mukadzibin bil ma'ad wal jaza' wal jannati wan nar. Mana Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mukhbiran, memberitahu, anil kuffar, mengenai orang-orang kafir, al mukadzibin, yang mendustakan, yang tak percaya, bil ma'ad, terhadap pengembalian semula, hari pengembalian semula, mana kejadian semula, pengembalian semula, dia tak boleh percaya. Maka kita kata di antara asas yang paling bahaya adalah perkara ni. Sebenarnya kalau dia kata orang tu percaya dengan apa saja berkenaan kuasa Tuhan, menjadikan, menghidupkan, matikan dan sebagainya, tapi bila tak percaya kehidupan semula itu, terus tertolak. Iman dia tertolak, tak diterima langsung. Maka itu yang Nabi SAW nyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bila Aisyah tanya berkenaan dengan Ibnu Jud'an, seorang lelaki yang mati pada zaman jahiliah, yang dia adalah seorang yang baik, mana bagi makan fakir miskin, tolong orang susah dan sebagainya. Tetapi satu benda yang dia tak buat adalah berkenaan percaya hari akhirat je. Bila mana Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Rasulullah, dia kata, Rasulullah, Ibnu Jud'an, bahkan dulu perjanjian besar orang musyrikin Makkah nak buat perjanjian baik, buat di rumah dia, menunjukkan dia ni adalah orang yang penting, baik sangat. Sampaikan satu riwayat datang kata binatang ke hutan dia bagi makan. Ni bukan yang orang manusia, binatang pun dia bagi makan, baik tak baiknya. Okay, jadi tapi bila ditanya pada Rasulullah SAW, Rasul kata innahu finnar, dia neraka. Tapi bila Nabi nampak orang ramai macam Aisyah tak faham kenapa, kan? Maka Nabi kata innahu, sesungguhnya dia, lam yakul yauman, tak pernah mengatakan walau sekali pun, rabbighfirli khati'ati yaumaddin, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku pada hari pembalasan. Dia tak sebut itu je. Tak ada dalam diri rasa pengharapan pada Tuhan berkenaan hari kebangkitan semula. Dan tak percaya, mungkin tak percaya langsung, maka dengan sebab tak pernah melafazkan pada perkara berkenaan, maka Allah tak terima segala amal dia buat batal semua sekali. Berbeza dengan satu kita kata orang yang macam yang percaya tentang kebangkitan semula, takut dengan Allah Ta'ala, yang bakar diri dia tu, diampunkan segala dosa dia. Dia opposite. Tapi janganlah bakar diri sendiri. Kan yang buat wasiat, kalau saya baca mati nanti bakarlah wayang saja, tak boleh. Kan haram. Dalam Islam dia jadi haram kerana datang syariat Muhammad SAW mengajar daripada kita, nak tunjukkan kita takut pada Allah Ta'ala. Bukan itu cara dia. Dah stop. Mana apa yang berlaku pada lelaki berkenaan, itu jalan dia sendiri. Itu untuk dia. Anak dia pun tak dapat benda yang sama. Anak dia tukang bakar, dia ambil tulang dia, campakkan dia tengah angin dan sebagainya. Bila dijadikan balik, banyak dia dihidupkan semula Allah Ta'ala, tubuh badan yang serupa macam di dunia. Akan tanya pada dia, kenapa kau buat apa yang kau buat? Dia kata, ya Allah, kena takutkan kau. Kerana dia tahu akan berjumpa Allah Ta'ala, dia takut banyak dia jadi balik, kan, badan dia elok balik. Maka dia minta supaya badan dia dibakar oleh anak-anak dia, tulang dia disebarkan pada angin bertiup. Ada satu riwayat datang kata dia angin bertiup dan juga laut yang sedang bergelora campakkan, so that semua dia scattered, tak ada satu tempat macam tu. Jadi dia boleh lari daripada hukuman Allah Ta'ala. Maksud dia percaya adanya akhirat. Tapi dengan percaya akhirat tadi, ketakutan dia benar, tak nak ampunkan segala dosa-dosa dia. Sebaliknya orang yang buat macam-macam amal tapi tak percaya akhirat, maka habis semua amalan dia. Sebab kenapa kita kata macam kita sebut itulah, antara benda yang paling utama menjadikan seorang tu baik sebenarnya adalah akhirat, bukan manusia.
Bukan pandangan manusia. Orang kata, nanti orang kata, that is not, actually bukan akidah kita. Akidah umat Islam bukannya kita bergerak di atas orang kata. Nanti orang kata, nanti orang cakap, nanti orang tak nak. Kita pasal kita apa? Asas kita meninggalkan yang haram, melakukan yang halal, menggalakkan diri kita dengan amal ibadat adalah pemerhatian Allah Ta'ala ke atas kita. Bukannya kerana apa? Kerana manusia kata. Bahkan haram kita beramal kerana manusia. Dia kata dalam konteks ni kena faham betul Kalau budak sekolah rendah saya ajar mungkin kita tak apa lagi, kita give and take kan. Nak kena budak-budak kecil mungkin tak faham lagi kan. Dia mesti nak bagi gula-gula, suruh puasa bagi duit dulu. Ni dah tua-tua dah ayah, tak bincang dah benda macam tu kan. Kalau budak boleh, tapi orang dah dewasa ni kena tahu bahawa asas kehidupan kita ini, kita suka ke tak suka kita akan mati. So apa kita nak jawab lepas mati nanti? Itu persediaan kita dari sekarang. Dan kematian itu pasti, dan akhirat itu pasti. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala beritahu kat sini, beritahu berkenaan dengan orang-orang kafir yang mendustakan bil ma'ad terhadap hari pengembalian semula, wal jaza, pembalasan, wal jannah, syurga, wan nar, dan neraka. Ini benda-benda macam ni. Kadang-kadang ada orang, tak tahulah dia falsafah macam ni, dia kata syurga neraka tu dah ada kat sini. Mana kalau orang tu dapat sihat, dapat gembira dan sebagainya, dengan apa dia dapat, itulah syurga. Kalau dia kata orang tu sengsara dan sebagainya, itulah neraka. Mana boleh macam tu? Bila Allah Ta'ala beritahu benda tu fizikal. Maka Allah Ta'ala ceritakan neraka tu bercakap, neraka tu marah. Bukannya benda tadi macam benda yang kita kata bayangkan macam apa, metafor tu. Metafora, bukan reality. Bukan api. It's actually not api. It's something that make you uncomfortable. Bukan. Bila Allah Ta'ala kata api, tunggu sana, bukan di sini. Dia tak puas hati dia kata. Tapi orang Hindu kata dia persoalkan pula. Tapi orang Greek kata tak ada dalam Islam ni, kita ambil, tak toleh pada mereka punya fahaman langsung. Pasal apa yang Rasulullah SAW purely Rasulullah SAW punya ajaran ni, itulah keseluruhan yang kita ambil. Jangan campurkan dengan apa-apa falsafah yang lain. Bahkan bahaya bila orang tu campur falsafah ni, jadi kes dia timbul tak percaya akhirat. Ada sampai separuh tu kata kiamat nanti jadi dekat bumi kita saja, langit akan kekal. La ilaha illallah la syarikalah. Dalam Al-Quran kata fa idzan nujumu tumisat. Bila bintang-bintang ni akan apa? Nujum, bukan najmun, nujum. Bintang-bintang ni tumisat, dipadamkan apinya. Fahamlah macam tu ni tak? Mungkin dia pergi mungkinkan lagi. Jangan. Kan pasal tak ada Adam lain selain daripada Adam. Dia tengok Pak, saya tengok apa? Kan kita sebut Adam tinggi kan? Dalam YouTube punya ada satu artikel, ada buat video, dihimpunkan artikel daripada surat khabar dahulu dan sebagainya. Macam dia jumpa apa, jisim manusia yang tinggi 8 kaki, 15 kaki, 26 kaki pun ada. Yang diorang kata ini adalah giant. Giant macam cerita giant tu. Kan? Macam-macam lah. Tapi actually kalau try tengok nanti. Siapa-siapa balik nanti rumah tengok. Saya tak pasang kat sini. Pasal itu di antara benda yang menunjuk pada kita. Diorang tak tahu mayat siapa. Manusia macam kita, bukannya beruk. Bukan beruk, manusia besar. 6 kaki, perempuan pedang anak tinggi dia 7-8 kaki. Perempuan. Ada tu 15 kaki. Di kawasan di Amerika Syarikat, ada kawasan Eropah, di Afrika, di China dan sebagainya. Diorang jumpa. Maksud dia memang kita kata kaum terdahulu kata besar, benda tu ada bukti. Tapi yelah, nak zahirkan kita tak nak. Pasal kalau zahirkan yang tu, evolusi mati. Evolusi akan mati. Pasal dalam apa berkenaan Adam AS punya saiz, hanya Islam saja ada rekod. Islam saja ada rekod benda ni. Dalam Bible tak ada, dalam Kristianiti tak ada. Dia baik kawan ni semua saiz ini. Saiz kita. Tapi dalam Islam saja ada rekod, dalam Bukhari Muslim ada rekod berkenaan saiz Adam 60 hasta. Dan Nabi kata dan makhluk berterusan mengecil selepas itu. Itu datang dari hadis Nabi SAW. So kan dia kata diorang clarify itu manusia asal. Masalah. Habis dah. Matilah evolusi, matilah sekian. Mati semua sekali fahaman mereka. Tapi lah perangai benda macam ni kan, kita kata diorang tak suka nak menaikkan benda ni. Baik. Jadi syurga neraka ni semua sekali. Mana Allah Ta'ala beritahu tentang sifat orang-orang ni. Annahum yuqalu lahum, mereka itu golongan yang mendustakan hari akhirat ini, tak percaya pembalasan, tak percaya syurga neraka ni. Annahum, mereka yuqalu lahum, akan dikata kepada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Allah Ta'ala kata apa? Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kamu semua kepada apa yang kamu dahulu dustakan, tak percaya. Mana pergi? Mana tak percaya neraka? Pergi kat neraka sekarang. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu kepada bayangan ataupun teduhan yang punya 3 cabang. Yakni yang dimasukkan di situ, Ibnu Katsir kata lahaban nar,
lidah api, lidah api neraka tu, lahab, dia punya lidah api tu, idza irtafa'a, bila dia menaik, wa sa'ada ma'ahu dukhan, dan naik bersama-sama dia asap, fa min shiddatihi wa quwwatihi anna lahu thalatha syu'ab, daripada kekuatan api berkenaan dan juga daripada keamatan api tersebut, ia mempunyai 3 cabang, tiga keluar. Tapi dalam tafsir yang lain, Ibnu Abbas diriwayatkan menyatakan bahawa syu'ab tadi maksud dia macam bila api tu naik, dia nampak macam ada teduhan tu asap, mana asap tu datang dari atas dia, dari bawah dia, dari tengah dia. Asap tu datang kata daripada kanan dia, daripada tengah dia, daripada kiri dia. Maksud dia orang berkenaan kalau nampak teduhan, kita boleh nampak tempat ada shade, apa kita buat? Kita nyorok bawah tu kan? Tak, tapi bila orang nyorok bawah benda berkenaan, di bawah teduhan tersebut, dia bukan teduhan, dia adalah kepanasan. Mana asap itu panas, asap itu membakar, bukannya menyelamatkan dia. Kita kalau nampak, ni teduh sikit tak ada api, nyorok. Nyorok situ kena juga. Tak ada tempat-tempat sembunyi. Kat dunia ni boleh sembunyi kan, lari sorok belakang dinding, lari menyorok belakang pintu, boleh. Tapi di akhirat nanti tak ada tempat menyorok. Dalam neraka nanti Allah Taala kata pada mereka benda berkenaan, mereka tak boleh lari ke mana pun. Yang mana bayangan tadi, yang dikata syu'ab tadi, lidah api tadi, la zalilin, tidak ada bayangan pun, tidak ada bayang-bayang, tidak ada lembayung, tak ada teduhan. Wala yughni minal lahab, dan tidak akan menyelamatkan mereka daripada apa? Lidah api berkenaan. Ai zillud dukhan. Betul ada kata bayangan bayang-bayang dukhan, asap neraka tu. Al muqabil, yang bertentangan yang bagi lahab, bagi lidah api tadi, la dhalila lahu, tidak ada sebarang bayang baginya. Mana asap tu naik, kemudian datang lidah api tadi, ada kan, sebenarnya tak ada bayang-bayang langsung. Okey, huwa fi nafsihi, dia pada tempat, pada keadaan yang sama, pada masa yang sama, wala yughni minal lahab, dia tidak menyelamatkan orang berkenaan daripada apa? Api neraka berkenaan. Lidah api tu datang menjilat dia, tak boleh dilari pun, tak ada tempat untuk dia menyorok. Yakni maksud dia, la yaqihim harrul lahab, bayangan yang mereka nampak tu tidak melindungi mereka daripada kepanasan lidah api berkenaan. Mana marakan api tu datang, tak ada asap tadi melindungi dia, bukan menyekat dia, atau bayang indah nampak macam bayang-bayang, tapi bukan menyelamatkan dia pun, mana bahkan makin menyakitkan dia, mana pergi ke tempat mana. Wa qauluhu, Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, innaha, sebenarnya ia neraka tadi, tarni bisyararin kalqas, melemparkan percikan, kalqas seperti istana. Ai yatatayaru syarar min lahabiha kalqasri, akan berterbangan daripada lidah api yang keluar daripada neraka tu, kalqas, besar macam besarnya apa? Istana. Mana jatuh, kalau kita kata percikan api biasa kecil-kecil kan, mana main api? Dah main api. Bila terpercik api kan besar mana? Kecil kan? Bayangkan api neraka ni, percikan dia tadi besar istana. Tercampak kan, peh gitu kan. Benda tu terkeluar besar istana. Yang mana asal manusia ni bila nampak istana, dia nak menyorok dekat situ, tapi itu adalah sebenarnya azab, mendatang berketul-ketul ke atas mereka, bukannya dalam bentuk yang kecil. Allah Ta'ala sebut innaha tarmi bisyarrin kalqas, neraka tu mencampakkan percikan, sebesar percikan dia macam besarnya apa? Api neraka. Macam besarnya sebuah istana. Besarnya istana terkeluar. Macam kita katalah duduk tepi kan, macam kita main api, kita percik api kan, api yang tu kecil, api neraka punya percikan besar istana. Okey. Qala Ibn Mas'ud, berkata Ibn Mas'ud, kal husun, seperti apa? Seperti benteng-benteng ataupun seperti kota-kota. Husun Wa qala Ibn Abbas wa Qatadah Mujahid, berkata Ibn Abbas, Qatadah Mujahid wa ghairuhum, dan selain mereka, yakni usulul syajar, ini seperti akar-akar pokok dia kata. Kalqas ni seperti akar pokok. Dia berikan gambaran tadi. Ka'annahu, semuanya ia, ka'annahu seolah-olah ia, yang kita kata yang percikan api tadi banyak datang, jimalatun suf. Jimalatun suf. Ada baca dengan jumalatun suf. Dia actually baca jim tu dengan jimal, dengan jumal. Jadi dua bacaan tersebut datang warid daripada Nabi SAW. Satu pengertian adalah jimal, maksud dia unta-unta. Kalau maksud jumal, maksud dia tali-tali kapal. Kita baca sekarang. Dia kata ka'annahu jumalatun suf, ai kal ibilil asud, seperti unta-unta yang hitam. Dikatakan oleh siapa? Dikatakan pendapat ini oleh Mujahid, wal Hasan al-Basri, Qatadah, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Maksudnya bila bergolek-golek benda tu datang kan, bayangkan bila kalau di sana jatuh saja, dia jatuh je habis kan. Tak, lepas jatuh dia golek-golek pula. Dia golek-golek, lepas tu datang lagi golek-golek. Macam bila unta lari macam mana, apa jadi? Kan unta kalau dia lari kena kejar kan, kita berdiri tengah tu dia pijak kita.
Dia takkan macam manusia ke tepi sikit. Tak ada. Dia akan langgar kita. Tak ada siapa akan selamat. Macam juga golekkan percikan api tadi daripada neraka tu, dia datang dengan besar. Dan bila dia besar pula, dia berhenti situ, dia golek. Dia kan kita nampak macam bergerak tu ke kiri ke kanan dan sebagainya, macam unta tengah berlari. Dia rempuh semua saja. Siapa melintas dia akan rempuh. Dan di sini sebenarnya para ulama menyatakan diberikan gambaran daripada dua bentuk tadi. Percikan api tadi seperti istana. Percikan api itu seperti apa? Unta yang merah, yang kuning. Sebab apa? Sebab dua benda ni ada antara benda yang manusia pada kehidupan sekarang ni kejar. Pada zaman orang Arab dahulu, istana, kubu, benteng dan sebagainya adalah benda yang diorang nak jadikan tempat tinggal mereka. Dan kenderaan mereka yang paling mereka suka adalah unta yang kuat berlari. Jadi mereka, itu benda mereka paling gembira. Di hari akhirat nanti azab neraka tu rupa macam benda mereka nak. Tapi dia bukan nikmat, tapi ialah azab. Datang besar-besar macam istana, tapi tak menyelamatkan kita. Himpap kita pula. Datang seperti apa? Unta-unta yang kuning, yang kekuning-kuningan warnanya. Tapi bukannya datang untuk apa? Untuk selamatkan kita. Dia pijak-pijak lenyek kita pula. Ini dibayang ke percikan api neraka tadi. Bukan api neraka sendiri, percikan dia saja. Percikan dia sahaja. Wa Ibn Abbasin, daripada Ibn Abbasin radhiyallahu anhu, wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair, jimalatun suf. Ini maksud lain maksud dia seperti apa, tali, yakni hibalas sufun, tali-tali kapal. Tali-tali kapal yang besar kan, tali-tali kapal yang besar. Dan apa maksud dia kata, dan juga datang pendapat yang lain, Ibn Abbas maksudkan Ibn Abbas di mana suf ada tali-tali kapal dia qita'un nuhas, seperti potongan-potongan daripada tembaga. Okey, yang panas maksud dia. Okey. Dan dalam riwayat Ibnu Bukhari ada datang Ibnu Abbas menyatakan, kunna na'midu ilal khashab. Kunna na'midu ilal khashabah salasata azru'in wa fawqa dhalika fananfa'uhu lisyita fanusammihi qasar. Kami dahulu pergi kan, ada kayu-kayu api, kami potong kayu api itu pendek-pendek, tiga jengkal. Kemudian kami letakkan dia dan kami tinggalkan sampai kering. Kami tinggalkan tu untuk musim sejuk. Dia biarkan, kadang-kadang sandar kat pokok, sandar dekat tepi dinding rumah. Macam kita tengok biasalah, dia tegakkan. Dia tegakkan kadang tiga tu untuk jadikan pada, dan dinamakan kayu api longgok-longgok tu sebagai qas. Sebagai al-qasar. Qasar, potongan-potongan kayu tu dipanggil qasar. Ni dalam Sahih Bukhari. Dan riwayat dia kata ka'annahu jimalatus suf, seperti dia tali-tali yang kekuningan hibalus sufun, tali-tali kapal. Okey, tujma'u hatta takunu ka'awsatir rijal. Tujma'u yang dihimpunkan tali-tali berkenaan sampai dia jadi seperti badan tengah badan manusia. Maksudnya benda tu akan datang panjang, dia meleret di tengah-tengah orang ramai tu. Datang, ditarik macam tu. Datang berkenaan dia panjang, diheret manusia di situ. Maksudnya kita kata apa yang berlaku percikan api tadi bukanlah bentuk dia yang bentuk kita boleh bayangkan dengan kecil, tapi adalah besar, hebat, dan kita ada tempat lari. Kan jatuh elak ke kan, kita pandai elak kan, tak ada. Kita akan terikat dengan benda berkenaan. Ini berlaku pada hari berkenaan. Ni Allah sebut pada kita tentang hari kiamat itu apa akan berlaku. Wailun yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan pada hari berkenaan untuk orang-orang yang mendustakan, itu tak percaya. Summa qala ta'ala, Allah sambung lagi. Tadi cerita berkenaan dengan apa berlaku pada hari berkenaan. Sekarang cerita pula keadaan manusia yang berdiri pada hari berkenaan. Apa jadi pada manusia? Dia tadi sebut tentang azab neraka tu macam mana. Sekarang sebut berkenaan dengan manusia ni jadi apa. Thumma qala ta'ala, kemudian berfirman Allah Ta'ala, hadza yaumul la yantiqun. Hari ini hadzal yaumu la yantiqun, mereka tak akan berkata-kata. Ai la yatakallamun, mereka tak akan bercakap. Wala yu'dzanu lahum, dan tak akan diizinkan untuk mereka. Faya'tadzir, lalu mereka boleh minta untuk mereka boleh minta minta berikan alasan atau mintakan berikan bagi excuse. Untuk apa buat, ya Allah aku sebenarnya tak ada. Tak dibenarkan bercakap. Ai, maksud dia Ibnu Katsir kata, la yaqdiruna 'alal kalam, mereka tak mampu untuk berkata-kata. Wala yu'dzanu lahum fihi liya'tadiru, dan tidak diizinkan untuk mereka pada berkata-kata agar boleh untuk mereka memberikan alasan. Tak boleh langsung. Bal qamat 'alaihimul hujjah, bahkan tertegak ke atas diri mereka ni semua hujjah. Wa waqa'al qawlu 'alaihim, dan terkena kepada mereka ni kata-kata bima zalamu, dengan apa hukuman, dengan apa yang mereka zalimi.
fahum la yantiqun, maka mereka tak akan boleh berkata-kata. Tak dibenarkan mereka berkata. Bahkan macam Allah sebut dalam Quran dan surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari berkenaan kami akan kunci mulut mereka. Wa tukallimuna, dan bercakap kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, akan berkata kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa mereka dahulu kerjakan. Apa dahulu mereka kerjakan, semua akan disaksikan semula. Maka para ulama extend benda berkenaan selain malaikat, tanah kita sujud, semua sekali akan jadi saksi pada kita pada hari akhirat nanti. Bukan hanya setakat ni saja. Macam bila para ulama bincangkan berkenaan dengan apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa dia boleh goncang bumi dengan goncangannya. Wa akhrajal ardu athqalaha. Disebut athqalaha, dan bumi keluarkan bebanan dia. Para ulama bahaskan, dia kata bebanan dia maksud dia adalah kandungan badan manusia yang ada. Ada juga menyatakan dia adalah apa? Adalah segala penyaksian yang bumi ni ada, ditunjukkan balik. Tahu aqal insan malaha, maksud kata apa hal bumi ni? Okay, yauma idzin, pada kan apa tuhaditsu akhbaraha, dia akan ceritakan balik perkhabaran dia. Apa jadi kat sini? Apa jadi kat sini? Apa jadi kat sini, semua dia akan cerita. Bi anna rabbaka auhalaha, dengan sebab bahawa Tuhan kau mewahyukan kepada dia untuk berkata-kata. Maka bumi akan bercakap. Semua akan bercakap. Al-Quran akan bercakap. Semua sekali akan saksi bagi setiap manusia ni. Tapi paling malang sekali bila manusia tu apa? Dia defend diri dia, dan sekali apa? Tangan kaki dia bercakap, kenakan dia sendiri. Bahkan kulit dia akan bercakap. Kulit kita ni kan, dia organ paling besar. Kalau dulu kita bayangkan apa organ tu, organ lah, jantung satu dan sebagainya kan. Lepas belajar sains baru tahu bahawa kulit adalah satu organ yang meliputi seluruhnya, dan bahkan kulit kita adalah organ paling besar. Ni soalan kuis, kalau orang tanya, apakah organ paling besar daripada manusia? Jawab kulit, anda akan menang. Kau lah tahu mana apa Huan Subi Millionaire kan, dia bagi soalan tu, hafal lah, siap-siap. Kan kok dia tanya, dia ingat tak tahu kan. Belajar mana? Isen taklim. Oh tak, dia tak belajar sains ni. Dia soal-soal benda pelik-pelik yang tu, tiba-tiba dapat jawab, dia kata hilang sejuta. Contohnya lah. Kan, tapi asas dia macam tu, badan kita, kulit akan bercakap. Kulit kita akan bercakap. Kan, mana-mana apa bila kulit tu akan bercakap dan berkata, bila Tuhan dia kata, asal kamu cakap, dia kata antaqanallah, menjadikan kami berkata-kata, allazi antaqa kulla syai', Allah yang menjadikan semua benda berkata-kata. Kami bercakap, sebab Allah Ta'ala jadikan kami bercakap. Dia actually pasal macam kita kata, di dunia ini kita ada kemahuan, keinginan. Di akhirat nanti semua benda tak ikut cakap kita. Kan sebab kenapa manusia yang keluar daripada mahsyar, daripada kubur tu, takkan ada macam, Cak Giang kau jalan dululah. Dia tak ada, kau jalan dululah. Bila Allah Ta'ala jadikan tiup sengkala, dia akan bangun. Manusia tu nak atau tidak, dia akan bangun. Dia menyampah ke tak menyampah, dia akan bangun. Dan bila nak berjalan tadi, kalau dia kata dijadikan dia ni antara orang yang akan merangkak, dia akan merangkak walaupun dia tahu berjalan. Tak boleh dia kata, saya nak berjalan lah. Tak ada, dia akan merangkak. Mengesok dengan muka, akan mengesok dengan muka walaupun dia tahu berjalan. Pasal badan dia tak akan dengar cakap dia dah. Dia akan ikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan bagi setiap manusia. Macam orang yang hafal soalan kubur lah. Hafal dah kan. Dari kecil tahu. Man rabbuka? Rabbi Allah. Kan hafal kan, buat zikir pula lepas sembahyang. Tapi bila sampai kematian berlaku, jawapan tak akan berlaku sama. Bahkan mungkin tak boleh jawab. Semua ittifaq jumhur para ulama. Ijma' para ulama bahawa apa? Manusia hanya menjawab dengan amal masing-masing. Kalau amal dia ada, Allah Ta'ala akan mudahkan untuk dia berkata-kata. Kalau dia kata amal dia tidak ada, biarpun dia hafal, letak radio sebelah tu, pasang on off pun, takkan boleh cakap. MP3 letak kat telinga dia, MP3. Untuk kan 7 langkah, kita kata kita buat bajet. MP3 kan ada tak dalam 36 gig punya suara kan, letakkan dia tu. Soalan kubur tu rekod siap bagi dia. Letak kat dalam mayat tu kapan sekali. Tak bermanfaat. Tak bermanfaat. Walaupun dia dengar, dia tak boleh lafazkan. Sebab lafazan itu hanya berlaku dengan apa? Dengan iman yang dia ada. Baru Allah Ta'ala benarkan dia bercakap. Walaupun kita tahu benda, tak boleh cakap. Hatta Nabi sendiri, Nabi nyatakan, contoh macam apa? Bila Nabi sebut tentang syafaat, Nabi kata di sana nanti aku akan puji Allah Ta'ala. Bila orang datang ramai jumpa Rasulullah minta syafaat, supaya diteruskan, jangan disimpan manusia ni di atas mahsyar lama sangat, tak tahu nak pergi ke mana. Nabi akan sujud. Nabi kata aku akan sujud Allah Ta'ala, dan akan puji dia dengan pujian yang aku tak pernah tahu kat sini. Allah Ta'ala akan ilhamkan aku di sana. Di sana nanti baru Nabi SAW akan sebut pujian berkenaan. Maka Allah Ta'ala kata, bila Nabi puji Allah Ta'ala dan sujud tadi, Allah Ta'ala kata, ya Muhammad irfa' rasak. Muhammad angkat kepala kau. Sal irfa' isfa' tu syafa'. Mintalah syafaat, kau akan berikan syafaat. Sal tu'tah, mintalah apa-apa kau akan diberikan. Lalu Nabi kata apa? Ummati. Riwayat yang Ahmad, Nabi kata ummati. Itu yang ummati betul. Bukan ummati kita kena mati tu. Ketika mati, ke wafat Rasulullah SAW, Nabi tak pernah sebut ummati. Tak ada hadis yang sahih pun datang. Yang datang ummati ni ketika Rasulullah nak wafat, ketika Nabi kata berkenaan dengan hari akhirat nanti. Nabi kata ketika itu aku akan kata ummati.
Maka Allah Ta'ala kan kata bawa lah. Tapi yang kita sekarang belajar mati kita kena mati, salah. Bahkan lafaz yang sahih Nabi SAW menyatakan Allahumma ila rafiqil a'la. Ataupun lafaz yang lain Nabi sebut berkenaan dengan orang ramai, Nabi kata as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga solat orang bawah tanggungan kamu. Itu yang sahih. Orang kita suka sentimen, betul nangis ramai. Memang salah betul kan. Kenapa suka sangat? Dulu apa TV9 suka tunjuk itu. Rasulullah menangis, dia kata, wahai Jibril, sakitnya mati ini. Saya geram sangat. Kalau benda tak ada jangan reka lah. Kan? So, macam masalah betul. Baik, jadi pada hari berkenaan tak boleh manusia tu nak beri alasan. Even though dia ada 10 alasan, ratusan alasan. Kan semua orang ada alasan berkata-kata, tapi tak dibenarkan untuk mereka berkata-kata. Bahkan ditegakkan atas mereka ni hujah dan kena kepada mereka hukuman. Dengan sebab mereka apa yang mereka zalimi, maka mereka tak akan bercakap-cakap. Wa rasatul qiyamati halat. Okay? Dan apa pentas kiamat ini ada beberapa keadaan. Pentas kiamat ni ada beberapa keadaan. War-Rabbu ta'ala yukhbiru an hadhil halah taratan. Dan Allah Tabaraka Ta'ala menceritakan tentang keadaan ini satu. Ini ada keadaan yang tentu. Mana ada keadaan Allah Ta'ala soal jawab. Ada keadaan ada yang orang Allah Ta'ala beri mereka soal jawab. Macam dalam Musnad Ahmad berkenaan dengan 4 golongan yang akan berhujah. Orang gila, orang nyanyok. Tahu tak? Orang pekak, yang orang yang tak jumpa Nabi. Tak jumpa Nabi kan? Mati al-fatrah. 4 yang akan berhujah. Itu ada juga. Ada yang Allah Ta'ala berikan. Masa nak hukum, dia kata, Allah betul Nabi kau datang, tapi aku gila. Kan? Nabi kau datang, tapi aku gila. Yang satu, ya Allah, Nabi kau datang, tapi aku nyanyok. Yang satu kata, ya Allah, Nabi kau datang, aku tak dengar dia cakap apa. Jadi dia orang tegak hujah kat atas mereka. Yang tu ada juga yang kita kata, cuba berhujah. Dan hadis Nabi kata, kalau Allah Ta'ala ambil janji dengan mereka, kemudian, ada para ulama hasankan hadis ini, ada ulama kata dhaif. Tapi yang pentingnya kita kata dijadikan oleh jumhur para ulama berkenaan dalil untuk mereka yang tak datang kepada mereka ni sebarang peringatan. Maka Allah Ta'ala akan ambil janji pada mereka untuk taat. Lepas mereka kata insya-Allah mereka kata kami akan taat dan juga dengar perintah kau, sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala buka ruang untuk mereka ke neraka. Allah Ta'ala suruh terjun. Nabi kata kalau mereka terjun, neraka jadi sejuk dan selamat. Tapi dalam keadaan tersebut ada orang tak terjun. Sebab apa? Orang yang tak terjun adalah orang yang kalau dekat dunia ni bagi alat-alat tadi dia akan lawan juga. Dia akan melawan juga. Bagi akal dia akan lawan juga Rasul tadi. Walaupun cukup semua sekali. Cuma Allah Ta'ala Maha Kaya, dia tahu perkara tersebut, maka dia tunjukkan berkenaan dengan perkara ini. Dan Rasulullah SAW cerita pada kita bahawa hidayah itu Allah Ta'ala dah buka dah. Tapi manusia ni berdegil dan juga tidak mahu mematuhi saja. Itu je. Sebab manusia ni bertanggungjawab. Baik. Dia kata sekali-sekala Allah Ta'ala memberitahu an hadhil halah taratan. Allah Ta'ala cerita keadaan akhirat tu, pentas akhirat tu macam ni. Wa an hadhihi halah taratan. Dan keadaan macam ni sekali-sekala. Maka nak cerita ini, kita cerita berkenaan dengan tajuk neraka tu sana. Kemudian cerita berkenaan dengan ketika neraka tengah sibuk melimparkan tu, dekat sini cerita berkenaan dengan apa? Orang yang nak dihukum tadi tak diberikan mereka sebarang alasan untuk berkata-kata. Okey? Untuk menunjukkan liyadulla ala syiddatil ahwal. Untuk menunjukkan kepada syiddatil ahwal keamatan, sangatnya al-ahwal bencana, kesangatan bencana, wal zilzal dan juga goncangan yauma idzin pada hari berkenaan. Mana goncangan dan juga bencana pada hari berkenaan amat teruk pada hari berkenaan. Maka dengan sebab itu ditunjukkan dengan cara mana Allah hadiskan sini, tunjuk sini, mana scene yang berbeza. Tak cerita satu scene je. Allah cerita scene yang berlainan. Keadaan ini. Mana neraka macam ni, orang-orang yang kafir macam ni. Walihada yaqulu ba'da kulli faslin. Dan dengan sebab itu Allah Ta'ala berfirman setelah mana setiap satu cerita-cerita tadi kan kita tengok satu stage by stage kul faslin min hadzal kalam, daripada kata-kata ini dengan berfirman wailun yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaanlah pada hari berkenaan bagi orang-orang yang yang mendustakan. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan orang-orang yang yang berada pada hari kiamat berkenaan, tak boleh bercakap-cakap. Allah Ta'ala terangkan pula keadaan yang lain. Hadza yaumul fasl, ini adalah hari pembalasan. Ini adalah hari pembalasan, hari perhitungan. Jama'nakum wal awwalin, kami himpunkan kamu dan juga orang-orang yang terdahulu. Fa in kana lakum kaidun fakidun, jika sekiranya ada bagi kamu sebarang tipu daya, tipu helah. Kan? Mana kita ada perancangan ke, macam cerita Mak Saleh kan biasa ada. Dia tak suka dengan dewa tu, dia boleh kalahkan dewa tu. Macam cara nak kalahkan dewa tu. Dia ada taktik. Kalau kamu ada taktik, Allah kata apa? Fakidun. Buatlah taktik kepada aku.
Fakidu ni, kidu maksud dia arahan Allah Ta'ala. Kaid, daripada kaidun mana membuat tipu daya. Nun belakang tu nun wiqayah. Nun tu adalah belakang dia fakidu ni. Kan macam orang kata apa? Fa'budu sembahlah. Ni nun tu ujung tu adalah maksud dia ni, aku. Macam juga fakidu ni maksud dia buatlah tipu daya kepadaku. Kalau kamu mampu kan perancangan, sekarang pandai ada komputer sekian, buat perancangan sekarang. Buat blueprint. Kan orang biasa buat letak apa kotak kan. Kalau nanti kita kiamat nanti kita letak kotak khas. Teringat balik, buat memori semula, ambil ni. Macam nak kalahkan Tuhan. Dan terror sangat kan? Try buat. Allah kata fakidun. Kamu dan orang terdahulu, Allah kata aku kumpulkan semua sekali. Yang kuat kaum Ad. Kan kita dah baca kaum Ad kuat macam mana kan? Dan mereka dahulu pernah kata man asyaddu minna quwwah. Siapakah lebih kuat berbanding kami? Sampai dia kata dah perang manusia dunia ni dah habis. Sampai dia kata kita perang Tuhan pula dia kata. Ni kaum Ad. Kaum Ad di antara kaum yang dahsyat. Dia kata dia rasakan siapa lebih kuat dari kami. Okey, Ya'juj dan Ma'juj memang juga dah hadis Nabi SAW. Antara datang kata-kata berkenaan tentang mereka macam tu. Tapi Allah Ta'ala musnahkan mereka Ya'juj Ma'juj tadi dengan penyakit. Dengan penyakit. Allah Ta'ala jadikan mereka ni kena penyakit tu je. Jatuh ada macam timbul macam bengkak di tengkuk mereka mati semua macam tu. Bukan mati dengan apa? Pedang gaban, tahu tak? Bila kata dibunuh mereka ni oleh Isa AS dengan doa. Allah Ta'ala turunkan penyakit wabak kat atas mereka. Dan mereka kita ni sibuk pula kata, macam mana cara dia? Heboh belajar silat, nak lawan dengan Dajjal. Kan? Ini kita belajar ni. Minta batu geliga dan sebagainya. Cari benda macam tu. Tak ada. Tak ada. Tu sebab Nabi SAW sendiri bila dia kata, Nabi kata tentang benda-benda yang tak elok macam Dajjal dan sebagainya. Anda tak perlu bimbang. Kita sekarang ni kiamat yang besar tu pasti berlaku kita kata. Tapi kiamat yang lebih penting kita jaga adalah kiamat kita. Bila mati kita ni berlakulah kiamat kita. The start of kiamat upon setiap manusia ni adalah kematian dia. Bukan tunggu langit terbelah barulah dia tak. Kan? Mana kita langit terbelah ke tak terbelah? Matahari terbit barat ke terbit timur ke tak dipersoal kepada kita. Itu benda pasti berlaku yang Allah akan jalankan. Yang Allah tanya pada kita apa kita nak buat untuk hadapi hari berkenaan. Ni kan ada orang sibuk lari belakang guru ini. Siapa nak selamatkan? Tak boleh. Semua manusia akan jawab masing-masing. Masing-masing akan jawab bagi diri masing-masing. Tak ada siapa jawab bagi pihak orang lain. Tu dia kata la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan menanggung dosa seorang dosa orang yang lain. Wa in tad'u muthqalatin ila himliha. Kalau kita menyeru seorang yang tengah dibebankan, seorang yang dia tu muthqalatin digunakan feminin. Mana kalau kat dunia ni kan kita tolong kan perempuan jatuh kita tolongkan. Kesian kan ada perempuan apa makhluk yang lemah. Padahal dia tahu karate. Dia lemah jatuh kan kita tolong. Wa in tad'u muthqalatin ila himliha. Kalau dia kata menyeru seorang di kalangan wanita tu muthqalatin Latin. Okey, surah Fatir ayat 18. Surah Fatir ayat 18. Wa in tad'u muthqalatin ila himliha. Mana terjadikan salah satu yang dikata tazir wazir yang meninggung dosa tadi, kita kata mak kita, kakak kita, anak kita yang kita sayang. Kan anak perempuan kita sayang kan, atau isteri kita sendiri yang kita sayang. Kan yang sanggup kita bergolok gadai untuk kahwin dan sebagainya kan. Wa in kan tad'u muthqalatin tanggung ni ila himliha, dia kata bang tolonglah. Kalau mak kata mak anak tolonglah, mak susah ni, la yuhmal minhu syai', takkan dipikul daripada sesuatu pun. Walau kana dha qurba, meskipun orang tak ada hubungan apa? Kekeluargaan. Tu mak kita, itu kakak kita, itu adik kita, tu mak saudara kita, nenek kita yang sayang kita dari kecil dahulu, takkan boleh kita pikul sikit pun. Tapi peliknya manusia ni nak jorok juga belakang orang. Dia punya dosa tak support lagi, dia sibuk nak bagi orang lain pahala. Peliknya kan, simpanlah pahala tu untuk diri anda masing-masing. Nak sedekahkan, doakan untuk orang berkenaan, kebaikan dan sebagainya, itu madai. Doa keampunan, bila manusia itu diberikan keampunan, lebih baik daripada dapat pahala banyak. Kena ingat, kerana manusia di hari akhirat nanti ada yang akan muflis. Kita bagi dia macam-macam kan, kita bagi pahala Yasin, pahala baca Quran, tapi dosa daripada orang lain masih banyak lagi tak diampunkan. Maka orang sampai hari akhirat nanti dia akan jadi muflis. Yang Nabi kata datang dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, tapi pernah maki orang ni, pernah caci orang ni, pukul orang ni, makan harta orang ni, maka dia ambil kebaikan dibagi pada orang berkenaan. So jadi worthless lah kita bagi pahala. Yang paling besar kita patut bagi adalah apa? Minta apa? Keampunan. Pasal kalau diampunkan orang berkenaan, orang datang bawa satu benda kebaikan saja. Just one kebaikan. Tapi apa? Segala dosa dia telah diampunkan. Dia selamat. Itu calculation yang mudah. Tapi lah orang kita degil kan. Nak sangat nak juga. Kita kata jangan buat, nak juga.
Kata jangan buat, dia kata Wahabi. Salah betul. Okay, faham Mana dia kata wa hadha mukhatabun minal khaliqi li ibadihi, dan ini adalah ucapan daripada pencipta kepada hamba-hambanya. Yaqulu lahum, dia kata kepada mereka, hadza yaumul fasl, ini adalah hari pembalasan, ini adalah hari pemutusan, penghukuman, pengadilan. Jama'nakum wal awwalin, kami himpunkan kamu dan orang terdahulu. Mereka nak salahkan dulu, saya kafir ni sebab atuk nenek dah. Sekejap dengar jawapan dia orang. Kan? Actually everybody akan kata loh, kan kita suka jadi apa, bangau-bangau. Kan? Ya ustaz, saya ni macam ni sebab apa? Pakcik saya dulu. Yang ini siapa? Bapak saya. Yang ini siapa? Atuk saya. Tak boleh. Pasal tak boleh dalam Islam kita menyalahkan orang lain. Pasal Allah Ta'ala berikan kita ni cukup dengan sifat. Kalau kita mati bawah umur, dan tak ada masalah, tak ada hal. Tak ada persoalan pada kita bawah umur. Tak under age. Di rufi al-qalam, diangkat pena. Tapi lepas dah ada kepala pandai, bijak, lestari dan sebagainya, kan boleh manage kehidupan kita, pandai cari duit, pandai apa mentadbir, pandai nak mencari jodoh dan sebagainya. Tetapi lepas tu kita nak salahkan orang lain di atas kesesatan kita. Mana layak? Bahkan kalau dia kata orang salahkan ustaz, orang salah. Saya dengar ada seorang tu, dia kata, ustaz, dia kata, saya rasakan kadang orang zaman kita ni sesat kan banyak. Sebab salah ustaz, dia kata, ustaz ni tak reti sampai dalam bahasa Inggeris. Saya pandang muka dia. Yelah, kalau budak ada seorang budak tu kat Australia, dia kata, dia murtad sebab tak ada siapa datang approach dia. Saya kata, kak, mana ada Islam ni, ustaz tu kita kata orang akan persalahkan kalau dia tak sincere. Tak sincere dalam dakwah dia buat. Tak sincere ataupun tak dia menyampaikan benda dia tak tahu. Kan tanpa ilmu dia menyampaikan. Anything dia bertanggungjawab atas Allah Taala atas kesalahan dia sendiri. Tapi orang yang tersesat tadi tak boleh salahkan dia. Pasal Allah Taala berikan untuk orang yang tersesat tadi penglihatan, pendengaran dan akal yang sama seperti diberi kepada makhluk lain. Kalau ni kata ada orang yang boleh lahir dari keluarga non-Muslim, masuk Islam dengan sebab apa yang mereka gunakan dengan betul penglihatan, pendengaran mereka dan akal mereka, kenapa yang Muslim ni tadi boleh terkeluar? Sebab tak pakai, kan? Tengok cerita kartun banyak sangat. Masalah dia. Orang kata jangan buat, nak buat juga, kan? Ni masalah sebenar, bukan kita salahkan. Jangan tunding jari. Sebab kenapa kita kalau orang tu nak salahkan orang, jangan takut. Aku awak siapa yang dulu sesatkan kamu? Siapa yang bawa berhala dahulu first? Dia akan datang. Dia tanggung salah dia. Tapi kamu sebagai manusia yang diberikan penglihatan, pendengaran dan akal, yang mana dengan 3 benda tadi Allah Ta'ala berikan kita tanggungjawab. Yang mana kita sekarang ni buat, Allah Ta'ala kata inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal. Mana kami bentangkan, kami tawarkan al-amanah, amanah 'alas samawat, ke atas langit, wal ardi dan bumi, wal jibal dan gunung ganang. Fa abaina ay yahmilnaha. Semua enggan untuk memikul tanggungjawab berkenaan. Wa ashfaqna minha, semua rasa lemah daripada memikul benda berkenaan. Sebab gunung ganang dia tak ada iradah. Tahu, tak ada iradah kehendak. Ada gunung ganang, aku nak orang mari beri pada aku. Mana ada gunung mana minta? Tu bomoh tipu. Kan bukit tu, ni hantu bukit minta ni. Bukit tak minta apa pun. Kan? Teroboh ke bukit berkenaan, elok ke dia berdasarkan tentang Allah Taala. Tak ada kaitan dengan masalah dia ada kehendak sendiri. Dia melarikan diri kerana kehendak dia. Mari hilang bukit tu dia lari. Tak ada. Tak ada benda tu berlaku. Langit macam tu juga, berjalan dengan kehendak Allah Ta'ala. Walaupun kita ni mungkir, kan, engkar, kita langgar perintah Allah Ta'ala, dia berjalan dengan kehendak Allah Ta'ala. Tanah ni, bumi ni, menumbuhkan pokok ke tidak dan sebagainya, semua bergerak dengan kehendak Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang ni. Tapi kita tak. Kita nak Ta'ala berikan 3 benda tadi. Hilang 3 benda tadi, anda tak ada soal jawab. Hilang pendengaran, penglihatan. Anda ada akal, tapi tak ada pendengaran, tak ada penglihatan. Nak ajar macam mana? Nak ajar macam mana? Pekak. Zaman sekarang, Alhamdulillah, ada bahasa isyarat. Itu bahasa isyarat kita tahu sejauh mana betul ke tidak benda berlaku. Setiap bahasa isyarat ni setiap negara lain tau. Dia tak ada sama. Bahasa Arab lain, bahasa Jepun lain, tapi bahasa isyarat. Cara dia tunjukkan. Macam kalau Yaman, dia tunjukkan tahu presiden je ni. Ni presiden. Tahu? Roksun, Rois. Ni Roksun kepala kan? Rois. Jadi budak-budak ni kita orang duduk tengok apa kat tepi televisyen tengah ada. Ja'ar Rois. Dia letak macam tu. Tu presiden. Kita tahu lah presiden macam tu. Kat Malaysia presiden agak macam mana? Lain. Dia tak ada presiden, atau lagi tak ada perkataan. Jadi tak ada kesalahan. Jadi kalau dia kata ada orang tu nak tunding jari kepada orang sebelum dia, jangan takut. Allah Ta'ala kata, jama'nakum wal awwalin. Kami himpun kamu dengan orang sebelum. Keadilan, hari pembalasan yang betul, total. Kalau betul kamu boleh salahkan orang, try. Sedangkan kita kata memang kita tak boleh salahkan orang, pasal kita bertanggungjawab. Bahkan kalau dia kata orang dahulu zalimi kita, dan orang tu kita akan jumpa. Jangan takut.
Hadza yaumul fasl. Ini ada hari pembalasan, hari perhitungan. Tak ada siapa boleh lari. Dia kata, yakni maksud dia annahu jama'ahum biqudratihi, bahawa dia semuanya, dia Allah Taala jama'ahum, menghimpunkan mereka, biqudratihi, dengan kekuasaannya, fi sa'idin wahid, di atas pentas yang satu. Satu pentas yang sama, tak ada siapa hilang. Semua ada kat situ. Yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar, akan mendengar pada mereka ni siapa yang menyuruh. Siapa panggil nama, semua akan dengar. Tak ada macam siapa tak dengar, semua akan dengar. Wa yanfudhuhum al-basar, dan penglihatan mereka semua orang akan nampak. Tak ada siapa yang tak nampak. Pasal kita pada hari berkenaan tak ada siapa ada hak untuk menyuruh. Pasal apa? Pasal tak ada iradah kita lagi. Allah akan jadikan kedudukan kita tu semua nampak masing-masing. Tak ada siapa yang tak nampak orang lain. Itu kuasa Allah Taala jadikan kepada manusia ni pada hari berkenaan, memang dia akan berada pada satu pentas, semua sekali ada, semua dengar. Satu kalau sini bercakap, semua dengar. Kalau sini bercakap, semua dengar. Tak ada siapa yang terlepas. Bahkan bila dipanggil untuk pengadilan, semua akan lihat. Kan? Video retro pusingan semula. Apa kita waktu kecil dahulu, apa sekian, semua orang tengok. Tak ada siapa yang akan datang cakap, sorok dulu lah tape ni, curi ke? Tak ada. Tak ada tape sorok-sorok. Kan, video lucah. tak ada video lucah-lucah. Semua sekali akan ditunjukkan di hadapan Allah Taala nanti. Tak ada satu benda tersorok, tersembunyi. Semua manusia akan berada di situ. Fa in kana lakum kaidun, jika ada untuk kamu ini, ada pada kamu kaidun, sebarang tipu daya. Sebarang tipu daya, sebarang helah, sebarang konspirasi, sebarang apa kamu nak buat? Fakidun, maka ni Allah kata, buatlah tipu daya kepada aku. Buat perancangan. Kan kita macam Freemason kan, perancangan dia untuk menjatuhkan Tuhan, the black matter lah benda. Kan kadang orang kita ni pelik kan. Ini anti God anti matter negatif, positif dan sebagainya. Ni matter jadi gini. Apa anti matter? Macam-macam. Nak buat. Allah kata buat. Fakidun, buatlah tipu daya kamu. Tahdidun syadid, ini adalah apa? Ugutan yang keras. Wa wa'idun akid, dan juga amaran yang pasti. Mana orang tak boleh lari dah. Kau pun nak buat. Maksud dia, in qadartum ala an tatakhallasu min qabdati, jika kamu mampu berkuasa qadartum, kamu berkuasa, ala an tatakhallasu min qabdati, untuk bahawa kamu melepaskan diri daripada genggamanku, kekuasaanku, wa tanju min hukmi, dan kamu nak selamat daripada hukumanku. Macam mission impossible kan, jeng buka-buka muka orang lain kan. Fakidun, Allah kata apa? Faf'alu, buat. Kamu boleh buat, silakan. Kalau kamu rasa kamu boleh buat, mampu kan dengan canggih, tanam siap-siap. Tahu kat mana tanah yang akan nanti akhirat nanti ada. Enggak buat. Allah kata buat. Ini Allah Taala berikan sebagai apa? Sebagai ugutan. Nak menunjukkan bahawa tak ada siapa pada hari berkenaan ada sebarang keupayaan untuk apa? Trik Allah Taala. Dekat dunia kita boleh trik. Masuk mahkamah macam-macam. Tak ada saksi kita boleh bawa. Kan? Tak ada saksi kita upah orang. Bersumpah. Saya bersumpah bahawa sekian-sekian. Ya, dia buat. Tak ada pun dia buat. Kan, muka boleh tukar, silakan buat. Kat dunia boleh buat. Buat apa kita nak buat. Kita nak menipu, nak curi harta orang, ketipu tantangan. Boleh, silakan. Kat dunia ni buat lah. Mahkamah pun macam, serupa. Silakan. Tapi apa? Di hari akhirat nanti, tak ada siapa ada hak ataupun ada peluang untuk menipu daya Allah Subhanahu Wa Taala untuk terlepas daripada hukuman. Dunia, ya, anda boleh buat. Itu sebab kenapa kita kata apa-apa manusia buat di dunia ini, nak melaksanakan satu hukum, nak membuat secara ketidakadilan dan sebagainya, dia nak buat-buat. Tapi akhirat nanti Allah Ta'ala takkan lepaskan sikit pun. Kena ingat benda berkenaan. Itu sebab kita kata ulang-ulang kali, percaya akhirat ini adalah satu kekangan paling kuat untuk menjadikan, kalau kata pemimpin negara, tidak khianat rakyat. Percaya akhirat itu benda paling besar. Nothing more than that. Bukan senjata atas kepala, bukan lestik orang tu datang letak jawatan, ataupun apa kita kata buat tunjuk perasaan. Bukan itu paling besar. Yang paling besar adalah takutkan hari akhirat. Kalau dia kata semua manusia yang takut ke akhirat, tak ada siapa jahat sebenarnya. Kalau semua manusia ni takut ke akhirat, semua akan baik. Semua akan layan mak bapak dengan elok. Semua akan layan, kita kata orang tua-tua dengan penghormatan. Yang tua layan yang muda dengan kasih sayang. Sebab apa? Tahu Allah Ta'ala letakkan. Masa Nabi kata, inna yarhamullah min ibadihi ruhama. Hanya Allah Ta'ala akan belas kasihan di kalangan hamba-hambanya yang belas kasihan saja. Ada sifat belas, maka Allah Ta'ala akan belas pada orang berkenaan. Kalau dia kata dia kasar dan keras, maka Allah Ta'ala akan keras pada dia juga. Bukan kita kata muamalah kita dengan manusia ni kena jaga Dan kita kata kita rasakan bahawa benda berkenaan terlepas. Apa kita layan orang, Allah Ta'ala akan beri pada kita layanan yang sama. Sebab kita kata itu adalah attitude kita terhadap apa? Terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita kata manusia tu kan, satu tu, dia pun macam Nabi kata dengan para sahabat, bila ada seorang sahabat tu dia minum arak, kan dia rotan berkali, berkena hukum lagi, dia minum lagi. Sampai kan last kali ada seorang tu ambil slipper, pukul-pukul, dia kata apa? Laknat. Dia laknat kawan tu.
Nabi kata, kenapa kalau anak dia, Nabi kata, barangkali Allah Ta'ala akan apa? Berikan keampunan untuk dia dan Allah Ta'ala akan uji kau pula. Mana kau tahu? Pada masa akan datang. So, kita kata dalam Islam ni kita tak boleh, kita kata merasakan diri kita sentiasa di atas. Tak boleh. Ada masa kita akan turun bawah. Ada masa kita ditaati, ada masa kita kena taat. Kan? Kalau itu sebab dalam kaedah ibadah Islam pun cukup dah. Pembersihan jiwa cukup dengan solat. Madai bila solat tadi, kalau orang tu solat berjemaah, dilihat semua orang solat bersama dengan dia. Dia sultan paling kaya di dunia. Tapi bila imam kata Allahu Akbar, dia kena apa? Rukuk. Tak ada macam aku kaya sikit, lambat sikit aku ikut kau. Tak boleh, haram. Bahkan batal solat dia. Walaupun imam tadi tu mungkin kita kata apa, tak kaya sekaya dia, kan? Ataupun boleh muda banding dengan dia. Tapi oleh kerana apa? Arahan Allah Ta'ala, imam kena ikut, kita ikut. Tunduk dah, hilang dah sebenarnya. Cara untuk orang tu bersihkan jiwa dah ada dalam semua ibadat. Tapi manusia tak faham-faham. Kan dirasakan bahawa dia ada special kan, speciality. Tu kan macam saya terangkan berkali-kali, macam musim haji Bila orang kata pergi haji, tapi ustaz, apa sebab orang balik haji tak ada jadi perubahan? Dia sebenarnya banyak aspek. Tapi benda paling besar adalah bila orang tu dia tak dapat merasai kepayahan dalam menunaikan haji. Bukan maksud kita kena susah. Ada orang dia pergi, benda payah, tapi dia lepas sekejap je. Tahu-tahu sekejap je dah habis dah. Yang orang lain bawa dengan bodyguard tak lepas-lepas pun ada, kan? Bukan jadi dengan kehendak kita, tapi itu sebab kenapa Nabi nyatakan hadis yang sahih bila Aisyah radhiyallahu anha kata, naral jihad afdal amal, kami dapati jihad ini afdal amal, amalan paling afdal. Afala nujahid, tak kami berjihad. Nabi kata, ya untuk kamu lakunna jihad, tapi la kita la fih, yang tak ada pembunuhan dalamnya. Apa? Haji mabrur, haji yang diperelokkan, diperbaiki, yang dielokkan. Mana elokkan apa? Yang pembiasaan adalah kata-kata. Yang betul pasal Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah nyatakan al-hajju asyurun ma'lumat, haji itu adalah bulan-bulan tertentu. Start daripada bulan Syawal, start sampai Muharram. Faman fadha fihin al-hajja, pada siapa tunaikan haji pada musim berkenaan, fala rafath, jangan cakap lucah. Wording yang pelik-pelik kan, macam ish badan dia macam ni, ish badan dia macam tu, kau tahu tadi, tak ada, habis. Anything wording yang bawa kepada persetubuhan. Wala fusuk, jangan juga benda-benda yang jahat, penipuan, cakap bohong dan sebagainya, kan? Penipuan, apa kita kata benda macam itulah, benda fusuk. Wala jidal, tak boleh apa, jidal, bertekak. Tekak, kan? Apa macam mana saya bayar banyak pada awak, apa pasal? Kan? Banyak dah saya bayar, kenapa saya dapat macam ni? Mana dia dapat tidur saya? Mana pengarah awak? Biasa telefon dia. Kan? Actually biasalah, betul, saya tak nafikan kita dah bayar, itu hak kita untuk dapat. Tapi actually ada orang tak bayar pun dapat elok je, happy je, dia pergi balik happy. Ada orang bayar mahal gila, dia ambil package Anar, tahu? Almas Anar tak. Package dia ada package Zamrud kan, Emerald kan, Diamond essentially dalam bahasa Almas, alif lam mim alif sin, Almas. Lepas tu ada orang saya tanya, apa package yang last kali tu yang 120,000 tu? Saya kata Almas lah. Bukan Almas ustaz, Anar. Budak orang yang cakap dia kaya lah, dia tak kata orang miskin. Kalau miskin cakap orang kata kedekut kan, orang kata deki. Tak, ni orang kaya, dia cakap yang tu. Tapi anyway, bila dia cakap yang tu saya gelak lah. Tapi benda tu betul. Antara benda bahaya dia adalah apa tahu? Bila orang tu rasakan dia dapat privilege sepanjang masa. Setiap waktu pangkat dia tadi memainkan peranan. So kat dunia ni ada pembantu, di akhirat nanti ada juga, boy, tolong angkat beg saya. Oh boy, tolong angkatkan dosa saya. Tak ada. Kat dunia anda boleh bayar, kat akhirat tak ada. Sebab kenapa seorang tu kena rasakan diri dia sebagai seorang yang biasa. Pasal pangkat jawatan kita Allah Ta'ala bagi. Dia bagi pada kita. Kita kahwin dengan siapa, pangkat datin, kan, Tan Sri ke apa. Kalau bini datuk suami jadi apa? Kalau bini dia datuk. Ada di kes sekali tu, saya kat mana ada satu jawatan tu, saya wish ramah kan. Lepas tu bila diorang panggil lah, terima kasih datuk sekian, diorang ingat kan yang lelaki. Tapi sebenarnya lelaki dia datang, bini dia tu datuk. Datun datuk tak ada, tak tahu. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka. Itu sebab kita kata mahsyar itu dahsyat. So kadang-kadang kita rasakan diri kita ni biasa, orang tak hormati pun tak apa. Jangan terlampau kita nak tinggi sangat. Sampai kadang-kadang orang tak hormat saya, tak pandang saya. Biasalah, akhirat nanti tak ada malaikat kita, datuk, come in front, sit front. Tak ada. Pasal kadang-kadang bila manusia tu dia dapat rasa sekali ketika mahsyar, ketika Arafah, ketika di Mina, ketika melontar, ketika bertawaf, tak ada siapa pandang dia pun. Orang Afrika letak ketiak dekat kepala dia, kan? Dia ni dah kira hebat dekat Malaysia ni. Ada sekian-sekian kan, syarikat ratusan ribu orang bawah dia. Sampai kat Mekah, orang Afrika gitu je. Macam Afrika siku macam tu je. Heboh dia tepis kan. Kalau macam Turki tak tahu lagi. Cuma macam Turki langgar,
ikut kereta api dia. Kan? Lenyek yang bawah tu tak kira. Memang tak ada nilai. Belajar macam tu. Lepas tu di sana tak ada siapa yang boleh tolong kita. Kalau kita boleh buat perancangan di sini, kononnya orang ni akan sekian, tengoklah sekali Tuhan tak ada jawab. Tak ada. Tak ada siapa boleh buat perancangan tadi. Bahkan tak boleh siapa boleh lepas. Semua akan kena. Di dunia kita boleh tipu. Di dunia kita boleh pangkat kita, gunakan jawatan kita untuk ambil apa yang kita boleh ambil. Tapi akhirat tak boleh. Tak ada siapa boleh membolehkan apa yang kita buat. Bahkan itu sebab kenapa kita kata cari jalan, cari jawapan daripada sekarang untuk macam mana kita selamat di sana. Kadang-kadang kita pindah rumah baru. Ni kadang ada orang lah macam pindah rumah baru kan. Saya cakap, kita siapkan rumah kita dekat dunia ni macam-macam. Beli langsir beli berapa meter kan. Cat baru, letak grill kan. Kalau orang kata tu letak wood floor, pasang aircon, panas sangat melantar tak tidur dan sebagainya. Tapi kita pernah tak terfikir apa rumah kita di syurga nanti? Rupa macam mana? Apa kita siapkan di sana? Kadang-kadang orang tu tak dia terlampau sibuk dekat sini, lupa kat sana ada tempat penting lagi dia kena siapkan. Yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang SAW berkata, barang siapa yang solat 12 rakaat sehari semalam, satu riwayat datang 10 rakaat sehari semalam, maka Allah Ta'ala bina dia untuk satu rumah di syurga. Actually kita punya apa di sini? Zikir kita baca, di sana kita akan jumpa balik. Kan tengok sana, kebun rupanya kurang berzikir. Kan tak ada pokok-pokok di sana. Orang lain pokok banyak, lebat. Kita tak ada pokok baru. Actually satu benda kena ingat, dia tak ada second upgrade tau. Ada orang tanya saya soalan, Ustaz, sampai sana boleh upgrade tak? Level kita upgrade. Kan? Tak ada dah. Sana tempat balasan, sini tempat amal. Nak kejar apa-apa, kejar dari sini, bukan tunggu kat sana. Kat sana level anda, itulah level anda. Tapi memang seorang tu lepas masuk syurga, dia akan bahagia, dia akan rasa cukup. Itu kalau yang masuk syurga. Kalau yang sangkut macam mana? Yang main-main pasal syurga ni, ratio dia 1 dalam 1000 tau, 1 in 1000. Daripada anak-anak Adam yang ramai ni 1 dalam 1000. Bukannya sesuka hati je. Dan bahkan Nabi kata dalam hadis yang sahih berkata, Sahih Bukhari Muslim, yang berkata sesungguhnya tidak ada segala kamu seorang pun kecuali telah ditulis tempatnya di syurga dan tempat di neraka. Ni para sahabat kata, Rasulullah, kan kalau dah ditulis tempat di syurga, tempat di neraka, buat apa kami beramal? Maka Nabi kata, beramallah. Kami kata, semua orang yang ditulis tempat di syurga, tempat neraka dipermudahkan bagi apa yang ditulis. Contoh kalau ditulis dia ni untuk jadi ahli neraka, maksud dia mudah buat jahat. Nak buat baik payah sangat. Kan payah sangat. Nak bangun datang, kawan ajak pergi berjalan, nak pergi solat, kawan kata tak apalah hari ni ada bergaduh. Dia minat, dia jadi happy tu kan. Ada kawan saya seorang budak, dia kenal. Setiap kali bulan raya, telefon dia akan tekan nombor telefon. Pasal dia dah bertaubat dah, dia solat dan sebagainya. Dia tak solat, tapi lepas dia dah start dekat pada Islam, datang masjid, solat pagi dan sebagainya. Dapat bos pula, bos jenis suka semayang. So dia bawa bos dia, kena semayang sekali lah. Tak boleh lepak dalam kereta pula, dia driver kan. Tapi dia kata tiap kali jumpa saya mesti dapat nombor baru. Nombor telefon baru. Tu kenapa? Pada kawan-kawan dia yang liar pada zaman dia liar dulu, masih lagi jumpa dia, pada nombor telefon. Jadi lari di kawan-kawan tu kan, lepas tu tukar nombor telefon tiap kali raya. Every raya tukar nombor telefon baru. Sebab apa? Sebab takut orang ajak dia, influence. Dia jauh dengan cara macam tu. Tu manusia macam tu. Kadang-kadang ada orang tu mudah buat jahat, payah buat baik. Ada orang mudah buat baik, kan dapat keluarga, nak pergi umrah, jom. Macam tu je. Bapak dia ajak pergi umrah. Mana pergi umrah macam tu. Ada orang tu nak pergi solat jemaah pun payah. Ini pergi Mekah macam tu je. Nak apa? Nak pergi 3 kali kita pergi tahun ni. Nak pergi bulan ni pergi, 5 bulan lagi pergi pula. Ada macam tu. Allah Ta'ala mudahkan dia, dapat pula keluarga dia yang nak pergi agama. Benda-benda tadi pemudahan, bukan lagi kita buat. Pasal ada orang kadang-kadang dah keluarga dia alurkan ke arah ibadat atau ke arah kebaikan, dia lari juga tempat lain. Sebab kenapa kita lihat macam Nabi Nuh AS, kan dia ni Nabi, anak dia kan kafir. Nampak? Benda tu bukan benda yang payah. Allah Ta'ala permudahkan kita. So dengan sebab itu kita kejar dari sekarang. Jangan tunggu sampai yang kat sini barulah sibuk nak bersedekah. Yang sampai baru dah tak larat nak berjalan dan sebagainya, ditarik banyak nikmat barulah kita nak bersedekah. Jangan. Beramal ibadat dari sekarang. Waktu kita ada dari sekarang. Kan, solat kita, bacaan Quran kita, jangan tunggu bulan Ramadan saja. Kan ni kadang-kadang orang cakap macam ni kan, dia kata ustaz ni marah kita ke? Bukan marah, bagi tahu. Kan? Bagi tahu. Kadang-kadang bukan apa, pasal kita emphasize benda berkenaan dengan cara macam ni. Pasal kita kadang-kadang lupa daripada Allah Ta'ala. Kan sibuk rumah dunia, lupa rumah akhirat. Sibuk tentang kat sini, kesihatan dunia, lupa keselamatan akhirat. Kan, kat dunia ni makan vitamin macam-macam jenis. Kan, vitamin C, vitamin E, F, G, E, benda, patut collagen. Ko. Kan nakkan cantik di sini, tapi lupa cantik di sana tak nak ke? Cantik di sana macam mana? Sini ke sementara je.
Makan kolagen berapa tahun pun lepas tu nanti nak kedut-kedut juga. Kan sumbat-sumbat lah vitamin C, vitamin F, G. Kan? Ada rebus muka pun ada. Tak ada sekali ada. Kakak tu kelakar. Dia cakap tu betul. Memang orang kita ada steam muka. Dia steam muka. Saya kata buat apa steam muka? Steam roti ban sudahlah saya kata. Orang gelak kan. Tapi betul-betul lah. Tapi penjagaan wajah ini kat dunia. Sana. Apa kita buat dah? Apa kita dah sedia untuk sana? Tu Nabi kata, ini Allah Ta'ala takutkan kita tentang akhirat. Soalan sekarang, apa kita sediakan untuk sana? Apa yang dah siapkan? Kan, kadang-kadang kita kerja sibuk nak bayar rumah kenderaan kita nak laju kat sini kan. Soalan, nanti tiap-tiap sirat tu kelajuan apa kita? What is speed? Ada makhluk yang Nabi kata berlalu seperti kilat. Kelip mata sampai. Ada seperti angin yang kencang. Ada seperti kuda yang laju. Ada seperti burung yang terbang. Soalan kita ni yang mana satu? Kan dah siapkan dah ke kelajuan kita dekat sana? Kat sini sibuk kan? Keluar Honda Accord baru, ini kelajuan dia apa? Sibuk. Okay, seriously. Kenapa kita siap kat sana? Di sini ada kepentingan, tapi kat sana tu apa yang kita dah buat? Anda tak bimbangkan kita sampai kat sana nanti semua kita lepas dah. Sampai kat Titan Sirat tak lepas-lepas. Kita ni panjat, alamak kan. Lupa nak belajar sarkas dulu. Sarkas kan. Belajar atas tali, jalan atas tali. Kan kalau belajar dengan orang Rusia, sarkas itu mudah jalan. Tak, dia berasal pada amal. Sangkut dengan cangkuk-cangkuk daripada neraka yang tunggu kiri kanan tu. Kita lepas macam mana? Belajar silat. Kan belajar kungfu panda. Kalau bulat-bulat kungfu panda lah kan. Yang bulat-bulat badan belajar kungfu panda. So boleh lepas. Tak boleh. So kena ingat dia imbalan tau. Kena setimpal. Apa kita usahakan dekat dunia ni, fikirkan ketika kita buat kerja tu, kat sana nanti apa jadi? Kan kat dunia ni belilah motor laju-laju. Soalnya sampai sana nanti ada motor laju selamatkan kita. Nak sampai kita ke syurga Allah Ta'ala, apa kenderaan yang akan sampaikan kita? Itu sebab kena faham betul-betul. Pasal itu adalah hari di mana Allah Ta'ala himpunkan. Tak ada siapa yang terlepas daripada pengadilan Allah SWT. Innakum la taqdiruna ala dhalika. Kerana sungguh kamu tidak akan mampu untuk yang demikian. Kama qala ta'ala. Sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai bangsa jin dan manusia. Wahai himpunan manusia dan jin dan manusia. Orang-orang golongan jin dan golongan manusia. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawat. Jika kamu mampu untuk melepasi daripada penjuru-penjuru langit dan juga bumi, famfudhu, maka apa? Tembusilah kamu akan penjuru langit berkenaan. Wala tanfuduna illa bisultan. Dan kamu takkan boleh menembusinya kecuali dengan apa? Kekuasaan. Banyak para ulama kat sini bahaskan. Dan di antara ulama-ulama yang tak setuju berkenaan dengan orang jejak kaki ke bulan adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kita dengar benda ni kelakar lah. Kita kata macam kita kat Malaysia dah masuk dalam buku sejarah. Baru pada tahun apa? 59? 69? Bukan dekat dengan 13 Mei tu. Ya betul. 13 Mei 69 kan? Okey. Ya. Jadi kita kata apa? Orang naik ke bulan. Jadi diajarkan di sekolah, anak kita faham orang tu naik ke bulan. One little step for human kan, humanity dan sebagainya lah yang kita ni Armstrong terjun. Benda ni para ulama bahaskan. Ulama kita terutama di zaman kita sekarang ni. Kemampuan manusia untuk keluar daripada atmosfera bumi. Dia actually, kalau kita tengok pada benda tadi, kita boleh kemustahilan tidak. Allah tak kata kamu takkan boleh lepas menjaga dengan kekuasaan. Apakah maksud kekuasaan? Interpret suka hati. Apa kita nak. Tapi kena faham kemampuan kita yang ada sekarang ni macam mana. Yang peliknya Amerika Syarikat ketika dia kata naik ke bulan tu, dia baru lepas kalah perang Vietnam. 15 juta, setengah juta, 500,000 rakyat dia, tentera hilang, tak ditemui langsung. Kan hilang, tak balik-balik, tak tahu pergi mana di Vietnam. Apa missing action kan? Missing action. Tapi soalan sekarang ni, tengah-tengah sibuk dalam keadaan kan, tiba-tiba kita telah naik ke bulan. Seriously kan? Apa kemampuan kita ketika itu? Kalau ni kata itu kemampuan tahun apa? 69. Sekarang ni kita ada center dekat, ada center dekat bulan dah. Ada ni apa bulan tiap hari ulang-alik sepatutnya. Kan masa kita ada kemampuan dengan kereta, kapal terbang dan sebagainya kan. Bila zaman dulu macam ni kan, zaman sekarang makin laju kan. Mana kemampuan kita, tengok macam teknologi berkenaan internet dan sebagainya. Kan benda tu sepatutnya dia boom up, dia terus ke depan. Ini apa, macam naik ke bulan tu, berhenti, tak boleh dah naik. Sebab apa? Katakan second teknologi tak sampai, kenapa sekali je sampai 5 saat dari sekarang?
Itu masalah dia. Jadi kita kata skeptikal kita dia benda timbul banyak para ulama. Bahkan actually orang-orang di Amerika Syarikat sendiri banyak yang skeptikal tentang perkara tersebut. Yang penting sekarang ni kita kata interpretation. Ada para ulama interpret sultan tadi adalah kekuasaan tenaga. Meaning that tenaga, any tenaga you use you can achieve. Okey. Tapi sebenarnya ayat ni jangan baca situ saja. Sebab dia ada sambungan. Dia sambungan. Sambungan dia adalah yursalu alaikuma syuwadhum min nar. Yursalu alaikuma syuwadhum min nar wa nuhas. Surah Rahman kan. Dia bila baca situ je kita kata boleh kita keluar daripada bumi. Tapi kejap, kalau dia kata kita boleh keluar, dengar habis, kena baca habis ayat tu. Kalau tak baca habis kita akan baca separuh, kita akan terpercaya dengan benda macam ni. Kita kata tak ada. Tapi para ulama kita actually macam Syekh bin Baz kan, dia bila cakap benda tu, orang jadi macam apa pasal Syekh ni? Dah lah buta, patut tak tahu pula cakap macam ni. Lepas tu orang kata ada dia Wahabi ni, tu dia cakap macam tu. Dengar sini. Apa dicakap oleh beliau adalah benda yang perlu diambil kira. Sebab zaman kita sekarang ni orang sibuk tentang naik ke bulan, orang lupa berkenaan bumi ni apa jadi. Kan? Kita sebenarnya manusia ni nak melempasi atmosfera biasa ke atas tu. Kita tahu yang dulu apa Syekh Muzaffar apa naik kan ke sekian selepas. Dia punya tulang ligamen dia tadi hilang tau. Lepas tak ada graviti yang menarik, maka last sekali tulang kita akan hilang keupayaan untuk kekal. Kita akan hilang ni. Sendi-sendi kita akan hilang. Dia terpaksa train balik sampai boleh berjalan semula tau. Yang kita sekarang ni macam boleh naik. Itu baru 2 minggu. Berapa minggu? 2 minggu naik sebulan, 3 bulan. Setahun? Tak setahun kan? Setahun. Berminggu-minggu je. Tapi kita kata berminggu saja je macam tu. Kalau 30 hari agak-agak apa jadi? Habis lumpuh manusia tu. Pasal kita sekarang ni attachment kita dekat dunia ni, tu yang kita belajar. Ini pasal ada orang datangkan idea pada saya. Dia kata mungkin dia kata alam ni luas. Dia kata macam ada sebahagian ahli sains dia kata we are not unique, dia kata, in this world. Maksudnya ada makhluk lain boleh seperti kita. Tapi sehingga 2 tahun lepas NASA mengisytiharkan tidak ada makhluk lain dekat alam ni kecuali kita. Dia actually kan saya kata lu kan waktu sebelum orang hantar drone ke Mars ke Marikh untuk datang cek spesimen lah, ambil batu dan sebagainya. Sebelum nak hantar benda berkenaan ke sana, diorang ada idea bahawa apa? Kat sana ada makhluk. Sebab okey, kalau kita ini bumi, ini matahari, ini bumi. Okey. Di antara bumi dengan matahari ni ada 2 planet. Itu Mercury dengan Venus. 2 ni tadi dekat dengan matahari, panas sangat. Okey. Kita ni jauh sikit, yang ketiga. Lepas yang jauh ujung sangat, masalah dia terlampau sejuk. Yang sini terlampau panas. Jadi yang dikata hampir-hampir dekat-dekat kita dengan Marikh, yang paksi agak-agak tak jauh. Jadi dia anggarkan bahawa di antara kita dengan Marikh jarak tak jauh, maka maksud dia mungkin gap yang tak jauh tadi menyebabkan Marikh ada makhluk. Tapi lepas kaji punya korek tak ada benda. Okey. Anyway, yang kita fahamkan sekarang, lepas penemuan ini, kalau tuan-tuan masuk internet sekarang, yang saya dulu waktu saya buat research gambar-gambar untuk apa buku-buku berkenaan dengan sains Al-Quran ni, saya tak pernah jumpa idea ni pada orang Inggeris atau mana-mana ahli sains. Dia kata habitable zone. Zon boleh tinggal, zon boleh hidup. Yang ni kalau sekarang ni kita type ada. Dia pasal dia buat macam lingkungan macam tu. Dia buat tunjuk je gambar. Tak tunjukkan masalah juga. Zon kata ustaz ni reka ke? Sekejap. Betul. Tapi kadang-kadang orang Melayu kita kalau ustaz tu tipu pun tak apa. Zon. Pasal benda ni membatalkan segala teori yang menyatakan bahawa ni kena besar sikit. Search tool size besar sikit okey. Bila ada size ni kita boleh tengok lah. Okey, contoh macam ni. Ini mudah sikit. Okey. Dalam gambar ni aku buka lain dulu buka. Sekejap. Okey. Dia gambar ni tengok macam ni. Macam mana gambar dia kecil juga? Rasanya nak gambar besar tadi. Original image. Kecilnya. Ya. Ini cek besar sikit. Macam ni lah. Macam ni ke? Macam ni lah. Okey. Ke tak besar juga? Okey, tengok sekali lembab dah. Okay. Dia
Bila dia tulis dia buat macam gambaran sini, gambaran tadi. Matahari ada umur. Kepanasan matahari limited. Dia ada mana banding matahari dengan bintang-bintang lain, dia ada kepanasan spesifik. Dan permukaan matahari dalam 600,000 darjah Celsius, berdasar dia 20 juta darjah Celsius. Ini yang disebut oleh ahli sains berdasar pada perkiraan mereka. Jadi bila mereka buat perkiraan tu, kan, ini dia buat contoh gambar ni adalah distance, dan juga ini adalah berdasar pada umur matahari. Umur matahari macam ni kan. Macam dia kata umur matahari sekarang dengan ada sekarang ni, jarak bumi mesti sini. Tak boleh jauh sangat, tak boleh dekat sangat. Kalau anda kata matahari tua sikit, bumi kena dekat lagi sikit. Kalau matahari lagi tua, bumi kena dekat lagi. Ni kawasan yang kata habitable zone ni. Kawasan yang di biru ni, dia panggil habitable zone. Mana kawasan yang apa? Yang kita kata tak boleh ada tempat lain. Laluan berkenaan mesti ada di situ. Di laluan tersebut, Jadi kalau dia kata laluan tadi lintas tempat lain saja, maka dia akan hilang. Mana tak boleh. Macam kat sini kan. Ni. Ini je boleh hidup. Marikh duduk luar, tak boleh hidup. Sini tak boleh hidup. Yang kita nak lompat ke tempat lain macam mana? Kan nak duduk macam ada bayangan bahawa akan tinggal di Mushitari lah. Di sana tak ada unsur untuk hidup. Faham tak? Bumi sahaja ada. Allah jadikan benda berkenaan untuk kita lihat. Dan dia kata apa? Kamu ini dijadikan di situ bukan secara tak sengaja. Bukan diletakkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan dengan macam accidentally happen. Bumi ada makhluk, lepas tu kat mana jumpa juga orang mati. Dan kita kata tak sengaja. Tersilap jatuh kat sini. Yang sana tersilap jatuh dekat Marikh, mati. Sekarang pergi korek takkan jumpa. Kenapa? Kerana tempat itu saja. Ini dibuat, kalau dia kata matahari ni lebih muda, bumi kena jauh lagi. Pasal dia akan terbakar. Kalau dia ikut jarak ni, dia akan terbakar. Kalau dia kata bumi tua, matahari tua, bumi kena dekat lagi. Pasal dia punya kepanasan tak cukup untuk menampung kehidupan. Benda-benda tu semua berkait. Bukan yang kecil-kecil saja. Allah Ta'ala jadikan dengan sebab, dengan aturan. Jadi bila manusia tu kata dia boleh keluar daripada bumi, dia ada masalah. Okey, dan Allah Ta'ala sebenarnya berikan gambaran perkara ini adalah untuk memberitahu tentang apa? Sekatan ke atas manusia dan jin daripada keluar daripada alam ini. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dan surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala nyatakan, ya ma'syaral jin wal ins. Okey, ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai golongan jin dan manusia, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Jika kamu mampu untuk melepasi daripada penjuru-penjuru langit dan juga bumi. Famfudhu, maka tembusilah. La tanfudhuna illa bisultan, kamu takkan boleh melepasi kecuali dengan apa? Kekuasaan. Kekuasaan dimasukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Macam Nabi SAW dibawa oleh Allah Ta'ala untuk Isra' dan Mi'raj. Ya, itu dia. Itu dimaksudkan. Bukan dengan petroleum. Ada orang, sultan itu adalah petroleum. La ilaha illallah wa la syarikalah. Jangan. Sebab ujung ayat tu dia kata apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu berdua dustakan. Dan kalau kita dapat naik, Allah kata apa? Yursalu alaikuma syuwazum min nar, akan diutus ke atas kamu syuwaz, mana batu-batu api, batu-batu yang daripada api, wa nuhas, dan tembaga. Fala tantasiran, kamu tak akan berjaya. Allah kata apa? Kamu tak akan berjaya. Yang kita kata kita akan boleh lepas dengan kekuasaan. Lepas tu Allah kata, kalau kamu naik, yursalu alaikum asywadun min nar. Lepaklah kat bumi ni dah. Jangan ngada gatan nak manjat. Kan tak boleh, bukan tempat kita. Duduk dalam air pun dulu ada orang nak buat apa? Alam bawah air. Ada dulu tahun-tahun 60-an, 70-an orang buat satu tempat kan. Tapi orang tu masuk dalam air tadi ada penyakit pula, penyakit divers. Dia masuk dalam air. Kita kat sini sekarang kena tekanan udara. Tekanan udara kita satu apa? Atmosfera bumi ni kita kena kat sini satu. Kalau kita turun bawah, 2 kali ganda. Turun 1 meter 2 meter 10 meter 2. 20 meter 3. Kalau 40 meter kita turun, 30 meter kita turun dan 4 kali ganda, nitrogen dalam udara kita sedut akan larut masuk darah kita. Macam kita kan, kita kan macam tahu air gas. Air gas, air yang kita minum air gas tu. Tahu tak macam mana gas tu dimasukkan? Tak tahu Dia orang letak dalam satu bekas besar kan ni. Dia buat tekanan. Dia buat air gas bikarbonat tu, dia pressure sampai dia bersatu dengan air berkenaan. Ini dibotolkan lah, tu cerita dia. Kalau tuan-tuan masuk dalam air bawah 40 meter, darah tuan-tuan sekalian akan dimasuki oleh nitrogen. Yang tuan-tuan sedut, yang kita kata boleh sedut oksigen sekarang ni, oksigen hanya 20% je. Lain pun nitrogen.
80% adalah nitrogen, lain tu 20% oksigen. Lain tu semua 79% tu adalah nitrogen. Dia akan larut dalam darah kita. Bila dia larut, tahu apa jadi? Kalau kita keluar mengejut, dia akan jadi macam bubble. Dan orang tu akan rosak saraf. Biasanya boleh mati mengejut. Kapal selam boleh hancur. Tapi kita kata tapi lah manusia ni cuba nak try. Kan, go beyond the boundaries. Actually you can, tapi kena fikir balik. Allah Ta'ala tak jadikan anda sia-sia. Allah Ta'ala tak jadikan anda untuk menongkat langit. Anda dijadikan untuk belajar mengenal dia. Belajar mengenal Allah Ta'ala. Tapi tak pernah belajar nak mengenal. Kan, sibuk nak hidup je. Macam mana Tok Sah mati? Mana ada Tok mati, kita akan mati. Kan tu Allah Ta'ala suruh tengok orang terdahulu, orang akan datang, supaya kita tahu bahawa kita akan mati. Bila kita pandang kehidupan kita macam ni, kita tahu kita akan mati. Macam satu syair oleh seorang ulama tu kan. Dia baca syair ni, dia baca bunyi syair dia. Inilah Taif Ma'arif sekejap. Satu dia syair dia. Saya dah baca sikit. Dia baca syair tu memang sedap. Dia sebutkan berkenaan dengan apa yang terjadi dan manusia tak perasan dan sebagainya. Dia kata apa? Dia kata apa? Dalam syair dia kata yang dibaca oleh Al-Qussu Ibnu Sa'idah Al-Iyadi. Al-Qussu Ibnu Sa'idah Al-Iyadi. Dia kata apa? Dalam syair dia berkenaan. Dia kata apa? Dia kata fi dzahibin al-awwalin min al-quruni lana basairu. Pada orang-orang yang telah hilang, telah binasa, telah pergi dari kalangan orang terdahulu, orang awal, orang yang terdahulu, awalin minal qurun, daripada generasi-generasi yang dahulu yang awal, lana, untuk kita, basairu adalah sebagai pengajaran, sebagai untuk pemerhatian. Lima ra'aitu mawaridan lil mauti laisa laha masadiru. Pada apa yang aku perhatikan, sumber-sumber bagi kematian ini tiada baginya sebagai sumber sebarang tempat asal. Mana laluan kematian ni kan, untuk orang tu mati kan macam-macam benda. Ada penyakit, ada aksiden, ada sekian. Macam ni, kata tak? Dia bukan mesti satu saja. That is the door of the death. Siapa nak mati kena lintas pintu tu. Tak lintas pintu tak mati. Tak ada. Dia datang mati tadi dalam keadaan berbagai-bagai. Wa ra'aitu qaumi nahwaha yamdil asaghiru wal akabiru. Dan aku lihat kaumku, bangsa aku ni, ya nahwaha, ke arah kematian ini, yamdi, bergerak. Al-asaghiru, orang-orang yang muda, yang kecil, wal akabiru, orang-orang yang tua. Tak ada siapa yang berhenti. Tak ada siapa yang stop lah. Tak ada, semua jalan. La yarji'ul madi ilayya, dan tidaklah kembali kepadaku benda yang telah lalu. Tidak kembali kepada yang telah lalu kepadaku. Wala minal baqina ghabiru, dan tidak ada pula pada orang yang kekal ni, dia akan hilang. Tak, dia macam itulah. Dia akan, keadaan dia, benda yang telah lalu, telah berlalu, takkan ulang semula. Aiqantu anni la mahalata. Maka dengan semua aku perhatikan tadi, yakin aku, anni, bahawa semuanya aku, la mahalata, tiada sebarang kemustahilan. Mana pasti. Haitsu saral qaumu, di mana saja kaum tu tadi terjadi pada mereka kematian itu, sa'iru, aku pun akan mati juga. Macam diorang mati, aku akan mati juga. Maksudnya perhatikanlah. Mana ada kita kekal menungkat langit. Kan kita akan matilah. Dulu membuat apa? Cyrogenik. Yang dia mati, dia bekukan mayat tu. Kan dia benda tu sampai, baru ni syarikat tu dah bankrupt tau. Syarikat yang buat kerja tu bankrupt. dia ambil kan. Orang kaya yang bangang-bangang lah, yang pandai tak buat kerja ni. Dia kononnya bila mati, serah syarikat tadi, bayar sekian banyak, bekukan mayat. Kononnya nanti advancement of science and technology, manusia ni akan dihidupkan semula. Seriously kan. Sebelum awal kita lagi orang pandai dari kita. Kan orang-orang Mesir dan sebagainya dengan perubatan mereka, orang Hindu dengan perubatan India dengan perubatan mereka, Cina dengan perubatan mereka. Sampai ada apa, tahyul khurafat berkenaan dengan apa, geliga ular lah, geliga sekian lah boleh hidupkan balik dan sebagainya. Tak ada, takkan hidup. Sudahlah tu. Pening kepala, sibuk berkenaan dengan keluar daripada bumi, tak sibuk berkenaan bumi tu jadi apa. Jadi kita kata benda ni, mana menunjukkan bahawa benda ni pasti berlaku. Kena perhatikan. Bagi orang yang bijak, dia akan perhatikan. Jadi orang tu kata, la tamfudhu illa sultan. Para ulama kata, ya kekuasaan. Kekuasaan dimasukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebut lepas tu, kalau kamu naik kan, yursalu alaikum asywadhu min nar, akan diutus kepada kamu ni limparan apa, batu daripada api neraka, wa nuhas, dan juga tembaga. Fala tantasiran, kamu takkan apa, takkan berjaya. Dan bahkan dalam kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, setiap langit Nabi nak menaikkan, Jibril akan ditanya. Jibril masuk je, malaikat bertanya. Dia kata apa? Awakut ursila ilaih, dia dipanggil dah ke untuk datang naik atas ni? Jibril kata na'am, baru dilepaskan.
Setiap Nabi lintas tadi, dia minta izin dengan malaikat tu. Agak-agak kita nak buat tanya kontrol. Oh, asking for permission to go. Kan? Tanya, minta. Minta apa? Malaikat. Dah buat dah agreement. Kan? Nak naik ke langit. Tak boleh. Relax, kan? Jaga diri kita kat sini. Sibuk panjat ke langit, lalu sekali lupa Tuhan. So bahaya kat situ. Jadi dengan sebab itu, apa yang kita baca tadi, disambung. Dia kata, maksud dia kalau kamu di sini Allah Ta'ala cabar. Kalau kamu mampu lari-lari. Kalau kata dunia ni berlaku kiamat kat sini, keluar kiamat, keluar dunia ni. Bahkan ahli-ahli falsafah dia try. Dia kata kita try lari ke luar dunia Allah Ta'ala. Mana boleh? Mana ada tempat bukan dunia Allah Ta'ala? Dia kata, ini dunia Allah Ta'ala di sini je. Luar ni tak ada bukan. Siapa kata? Maka tu yang idea-idea pelik kata, ada Tuhan lain, yang ada alam lain. Mana boleh ada? Pasal Allah kata, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada setara Allah Ta'ala siapa pun. Itu sebab kenapa kita kata perkara ni tak ada peluang untuk kita buka. Bila orang kata kita zaman dulu saya mungkin saya budak-budak tak faham kan. Saya tak skeptikal sangat. Bila lepas baca, makin baca, kita skeptikal. Yang paling besar adalah tadi banyaknya duit dia. Kan lepas perang, habis perang, bayangkan sekarang ni perang kan. US pergi perang, hantar tentera pergi ke Afghanistan, pergi ke Iraq. Duit tak cukup tau. Diorang sekarang dah hutang 42 bilion, 47 bilion. Trilion. Kan, trilion. Tapi peliknya diorang sangkut ekonomi, kita terikut sama. Tak tahu kenapa. Tak apa lah, itu biarkan dulu kejap lagi. Tapi cerita dia, diorang sekarang dengan hutang, kalau dia serang Syria, dia masuk buat tentera situ, kalau bukan tak disokong oleh negara NATO yang lain, dia masuk tentera dia bankrupt. Habis. Tak ada benda dah. Tak ada duit. Nak korek mana? Kalau dulu korek dekat pergi serang Iraq dulu ada Kuwait. Tahun 90-an kan? Kuwait bayar. Pergi serang sekian ada orang bayar. Sekarang ni kalau serang Syria, siapa nak bayar soalan? Nak kutip dari mana duit? Benda-benda tu perlukan duit kan. Jadi kita kata benda macam tu. Itu keadaan zaman sekarang. Tahun 60-an dahulu dia masuk pergi ke Vietnam dengan ketenteraan zaman tu, dengan keupayaan zaman tu. Tiba-tiba apa? Sampai ke bulan. Peliknya, tak pelik ke soalan? Perang saraf je sebenarnya. Nak menunjukkan bahawa kami telah hebat sampai ke sana. Tapi last in the end kan, sampai sekarang tak nak naik dah. Kan kalau kita dah naik sekali, kita naik 2-3 kali kan, macam orang Christopher Columbus kan. Kan melayar sampai ke Amerika kan, benua Amerika. Lepas tu datang balik tak? Datang. Walaupun dia mati. Saya baca dalam rencana yang ditulis berkenaan dengan tajuk Christopher Columbus, dia salah faham tau. Dia ingat dia sampai dekat Amerika tu, dia sampai ke China. Dia nak pergi ke timur. Yang pergi tu kan, rempah-rempah kan. Dia pergi ke sana. Dan sekali dia ingat pergi sampai sana, dia ingat itu adalah tempat timur. Christopher berada sampai. Tapi maksud dia sampai, lepas sampai apa jadi? Lepas sampai. Bukannya lepas sampai stop. Betul? Macam kita kan, sekali pergi sekali dapat pergi jalan kan, contoh macam dah pergi ke Australia sekali. Lepas tu nak pergi kali kedua, masalah tak? Ada salah? Second time, pertama kali naik kapal terbang kan, beli tiket payah-payah. Okey, lepas dah beli sekali, boleh beli kali kedua tak? Yang ni apa salah tak boleh? Kita bijak sikit lah, jadi pandai sikit. Pandai sikit je. Sikit. Mungkinlah lebih sikit pandai daripada profesor-profesor yang mengiyakan benda ni. Pandai sikit daripada profesor yang mengiyakan benda ni. Pasal dia skeptikal tu tak salah. Kan ada kan kita kata dia persoalkan agama kita diam. Kita persoal tentang dia naik ke bulan, tak boleh. Sebab ini adalah fakta sejarah. Kenapa? Kita kan tak logik kan? Kalau kita pergi sekali, second time kita akan pergi pula. Kan? Kita akan orang tu lepas pergi sekali, tak pergi dah lepas tu. Mana ada? Kan dia datang Papua New Guinea, datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, datang satu kali ni, dia akan hantar pula kali kedua. Mana ada orang hantar sekali, lepas tu tak hantar dah. Faham? Itu ada kaedah dalam penaklukan. Mana ada orang dah takluk kan? Dan ni ada pula orang jual tanah dekat bulan, dekat US. Siapa nak beli tanah kat bulan? Nak pergi naik apa? Naik basikal. Dia teruk betul. Jadi Allah Ta'ala cabar dekat sini, cabar dekat akhirat, cabar dalam surah Ar-Rahman. Kalau kamu boleh, buatlah. Istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati, kamu mampu nak menepasi. Fanfudhu, lepaslah. La tanfudhuna illa bisultan. Kamu takkan boleh menepasi kecuali dengan apa? Sultan. Yang dimaksudkan sultan adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi SAW lepas dengan apa? Dengan izin Allah Ta'ala. Bukan dengan jet pejuang dan sebagainya. Faham? Bahkan dibenarkan naik baru Nabi naik. Bukannya naik suka hati je, tembus terus. Malaikat cakap, siapa tu? Tak ada. Bahkan para malaikat setiap langit, kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, setiap langit tu tanya, siapa? Jibril kata, Jibril. Dia kata, waman ma'ak, siapa bersama engkau? Dia kata, Muhammad. Awaqad ursila ilaih. Malaikat tu tanya, adakah telah diutuskan kepadanya untuk naik? Dia kata, naam. Betul dia buka, marhaban bin Nabi. Dia ucapkan selamat bila dah lepas, dapat Jibril bagi tahu bahawa dia memang dipanggil untuk menghadap. Bukan main sesuka hati je. Setiap langit tu ada penjaga dia. Dan syaitan hanya dapat singgah kawasan ada bintang ni saja untuk curi dengar.
Itu pun kena lempar. Datang kita akan melepasi segala boundaries dan sebagainya. Gatal kaki. Even kapal terbang Challenger tu dah dipencinkan tahu. Kan kapal terbang Challenger tu yang naik macam space shuttle tu kan, telah dipencinkan. Maksud tak naik dah. Tahu? Tak tahu. Sekarang ni US nak naik, dia tumpang Rusia punya kapal kapal Soyuz. Dia tumpang Soyuz pasal lebih murah dia kata. Yang tu pencin. Bayangkan yang pergi naik ke bulan tu pencin. Bijak sikit, pandai sikit. Yang pening kepala. Ini macam benda. Wa qala ta'ala. Nah, firman dalam Al-Quran, wala tadurrunahu syai'a, dan tak boleh memudaratkan Allah Taala satu benda pun. Memudaratkan Allah Taala, menipu daya Allah Taala, lari daripada Allah Taala punya kekuasaan, satu benda pun takkan boleh. Surah Hud ayat 57. Wa fil hadis, dan hadis Nabi SAW, hadis Sahih Muslim, Nabi kata, Allah Taala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sebenarnya kamu, lan tablughu naf'i fatanfa'uni, kamu takkan boleh mencapai untuk memberi manfaat kepadaku lalu kamu manfaatkan aku dengan sesuatu. Wa lan tablughu darri, dan kamu tak boleh mencapai untuk mudaratkan aku lalu kamu mudaratkan aku. Kamu buat upaya macam mana sekalipun memudaratkan aku, kamu takkan boleh. Allah Taala Maha Kaya, Maha Tinggi, Maha Besar, bukan boleh dikuasai oleh siapa. Jika ada kata ada manusia ni rasakan dia boleh melepasi daripada hukum Allah Taala, maka silakan try. Tapi pada hari akhirat nanti Allah Taala akan buktikan bahawa tidak akan ada. Bahkan berkenaan dengan langit tadi Allah Taala terangkan, tak boleh. Kalau kamu naik, yursalu alaikum masyu'adhu min nar, akan dilempar kamu daripada batu-batu daripada api neraka. Fala tantasiran, kamu tak akan berjaya. Kamu takkan berjaya. Faham itu saja. Yang pening kepala. Nanti orang kata Ustaz Adli mengajarkan bahawa naik ke bulan adalah tipu. Saya tak kisah. Memang saya kata benda berkenaan adalah perancangan mereka untuk melemahkan manusia dunia, baru merasakan bahawa tengok kami telah naik ke bulan. Orang lain macam baru naik basikal, orang telah naik ke bulan dah. Itu perang saraf saja. Bukanlah berkenaan dengan tajuk benda yang benar. Mana ada orang yang kita kata tengah parah, cedera kerana sebab apa? Peperangan, tiba-tiba kami telah berjaya. Kita bijak sikitlah. Jadi seorang yang bijak. Dokumentari pun ada. Tapi masalahnya benda tu dalam buku sejarah kita ada. Cuba try kita buat. Kan kita kena seorang kena jadi kritis. Kalau seorang manusia tak kritis kan, kita apa guna? Kita ada akal, kenapa kita takkan patuh je? Asal dengar je US kata sami'na wa ta'na. Seriously, be a better person. Kan takkan dah belajar tinggi-tinggi dan sebagainya, belajar pandang ke Jepun, pandang ke timur, ke barat, ke utara, selatan, tapi kita masih dengan tahap pemikiran yang sama. Tak logik. Kita ada Allah Ta'ala berikan keupayaan, maka gunakanlah, fikirkanlah, belajar. So bila kita belajar Al-Quran, kita tahu bahawa benda berkenaan adalah benda yang tak patut kita buat. Kita jaga diri kita. Kan naik ke bulan sibuk nak buat ubat dekat atas tu. Ubat kat bumi tak habis lagi buat. Sibuk campurkan sekian tengok apa jadi. Kan? Kita macam manusia ni takalluf dipanggil. Memberat-beratkan diri dengan benda yang tak sepatut dia beratkan. Okey? Faham Ada soalan? Ustaz, pasal peristiwa yang naik ke bulan tu kan ada orang Islam cerita Armstrong dengan azan di bulan. Benda tu actually ni Armstrong punya kata-kata tu tak direkodkan dia berkata macam tu. Actually kalau ini kata zaman kita sekarang ni, yang ada para ulama bahaskan adalah berkenaan tajuk masalah belahan di bulan. Itu punca dia sebab apa? Sebab dia ada fault line. Tahu fault line? Fault line ni actually kalau kita tengok ada tanah tu sepatutnya macam ni. Macam katakan saya kertas ni, kertas macam ni kan. Bila saya koyak kertas ni, lepas tu saya di situ. Di bulan fault line dia ada kawasan tu bergerak sampai separuh. Macam gitu. Sepatutnya macam ni kan. Dia jadi gitu. So bukit ini dengan bukit sebelah. Bukit tu macam sini. Dia jadi macam ni. So fault line tu panjang. So jadi jawapan fault line tu apa dia? Bulan dia tak ada gunung berapi, tak ada sekian. So apa sal dia boleh macam tu? So teori yang datangkan oleh orang NASA sekarang, dia kata bulan ni adalah fragment daripada banyak-banyak benda, kemudian dia bercantum. Dia cantum lekat-lekat. So itu sebab kena ada fault line. The problem is actually kalau benda tu bercantum daripada benda yang berlainan, bukan fault line tu mesti bukan daripada bahan yang sama, mesti bukan benda yang sama tau. Mana bukit tu bukan bukit yang sama. Maksud dia bukit ni dengan ni. Betul. Mana bercantum dengan fragment. Tapi problem dia bulan ni, benda yang sama, bukit yang satu lari. Di tanah kita, di tempat kita ni ada gunung berapi dalam. Lari, tak ada masalah, kita faham. Yang tu kenapa lari? Dari situ dah puncanya timbul. Bila seorang British, nama dia David Moses Pidcock. Dia actually nama dia ni, kat internet ada jumpa orang dia. David Moses Pidcock. Dia masuk Islam. Dia adalah ketua Parti Islam Britain. Dan dia menceritakan balik ketika mana ceramah yang dibuat oleh Dr. Zaghlul Najjar di UK.
Dr. Zaun Najjar ni pakar geologi Bahkan dia pakar geologi diraja Britain, dapat anugerah. Dan dia bukan orang calang-calang. Tapi ketika dia cerita berkenaan dengan pembelahan bulan tu, this guy, David Moss Pidcock ni bangun, berdiri. Dia kata, aku pernah lihat di televisyen, dan sekarang saya cari benda tak jumpa. Temu ramah di antara angkasawan Amerika Syarikat dengan salah seorang penemu ramah yang terkenal di Britain. Ada kata nama dia James Burke. Dia kalau siapa-siapa tengok BBC, ada satu rancangan The Connection. Dia ada tiga series, tiga season. Dia tunjukkan apa jadi, ini jadi apa, kenapa ada ni kan. Dia ceritakan macam mana. James Burke ni dia telah menemuramah 3 angkasawan Amerika Syarikat, dan dalam perbualan tu berlaku dia timbulkan persoalan kenapa pergi naik atas tu habis juta-juta dolar, bawa balik 2 juta 4 biji. So dalam tu dia kata kami sedang mengkaji satu fenomena macam mana bulan ni boleh, dia kata telah terpecah dan cantum semula. Dia kata pasal dia ambil kawasan batu-batu, kawasan pertemuan tadi, katanya, ya Allah Ta'ala, iya ke tidak, wallahu alam. Tapi yang pentingnya benda tu fault line tadi kita boleh tengok dari bumi sebenarnya. Kita boleh tengok dari bumi, dia punya garisan berkenaan yang dikatakan balik pada hadis Nabi SAW, ataupun berkenaan dengan apa mukjizat berkenaan pembelahan bulan. Itu antara benda yang disebut, wallahu Ta'ala alam. Pasal diorang kaitkan dengan tajuk masalah ambil batu daripada bulan. Itu tajuk tu ada kaitan lah sikit. Tapi dari konsep asal tadi kita kata benda berkenaan boleh dibuat tanpa manusia hadir, menggunakan satelit. Satelit kan dihantar dan sebagainya. Benda tu biasa. Benda tu biasa, mempusing mana-mana, dapat image baru daripada langit-langit, tak ada masalah. Tapi untuk pergi manusia ke sana, dia nak, mari kita persoalkan dulu kan, sebelum daripada bincang lain. Faham? Jelas pasal satelit ni dia bukan bergerak pakai minyak banyak. Dia kadang sikit, dia tunggu pada graviti, dia hanyutkan sikit, dia hanyut-hanyutkan macam tu je. So bila dia lintas kawasan berkenaan, dan dia tangkap gambar atau apa yang ada di situ. Bukan macam kita kata manusia perlukan pada bekalan. Kau nak buang air ingat mudah ke dekat angkasa lepas? Jamban dia pun payah. Tu jamban tu kan boleh bunuh mudah je. Kan bila buang-buang air tu terapung tak pasal-pasal. Jamban tu engineering jamban ni. Ada saya tengok dalam tu, menunjukkan jamban dekat space station tu macam mana. Space station tu tinggal tu masih dalam kawasan atmosfera tau. Dia cuma berada di atas kawasan tu, dia kita nampak bumi lagi. Dia tinggi, kawasan tinggi yang terapung di situ. Dia pusing macam tu. Dia punya asasnya macam ni. Bumi kita ni berputar laju 65 ribu kilometer sejam. Jadi kalau kita letak benda kat luar, bumi kita akan pusing macam tu. Kita keluar daripada ni, bumi kita tak pusing. Cuma kita duduk dalam ni kita tak rasa. Macam kita bawa kereta lain laju kan. Kan kucing duduk dalam tu tak rasa apa. Start brake je, campak kan. Itu kelajuan bumi macam tu. Bila kita berada atas ni tak rasa. Tapi bila kita kata, jadi sekarang ni macam satelit ni duduk atas di luar. Kadang-kadang bila kita kata keluar je, dia dah pusing bumi, dia kata beratus kali. Sedangkan dia duduk diam je, bumi yang berpusing. Itu kaedah lah. So, jadi tapi bukannya maksud dia sampai ke bulan lagi pun. Tak sampai bulan lagi. Masih dekat situ je. Duk pusing-pusing kat situ kan. Itu keadaan kita. Okey? Jelas Jadi masalah apa kita Neil Armstrong dengar tu, tak ada sebarang pembuktian. Dan kita tak perlukan benda macam tu, pasal memadainya kita benda yang lain. Benda lain banyak lagi. Jelas? Okey, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallah hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.